And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect wife. Buying groceries, buying what you need. You got that 9 to 5, but baby, so do I. So don't be thinking I'll be home and making up pies. I never learned to cook, but I can ride a bus. Sing along with me, sing along with me. Hey, you gotta know how to treat me like a lady, even when I'm acting crazy. Tell me everything's alright. Dear future husband, here's a few things you need to know if you wanna be my one and only all my life. Dear future husband, if you wanna get that special loving, tell me I'm beautiful each and every night. After every fight, just apologize, and maybe then I'll let you try and rock my body right. Even if I was wrong, you know I'm never wrong. Why disagree? Why disagree? Wah, ayo kita berikan tepukan kepada adik Faizal juga adik Imran. Mereka ni, ya Sophie, merupakan atlet cilik yang telah mengharumkan nama negara kita di peringkat antarabangsa. Ya, tahniah adik-adik kita yang baru saja pulang daripada China sebenarnya kan. Okey, jadi kan apa pun sebenarnya kita pun rasa macam cukup bersemangatlah hari ini kan bila kita tengok adik-adik kita tu. Wah, cergas sungguh pagi-pagi. Cergas. Pagi-pagi ni adik-adik gimnastiknya pusing-pusing tadi. Ifan rasa nak cuba, takut tak mampu je lah. Walaupun kita berpakaian sukan untuk hari ini, tapi mungkin kita kena cubalah lepas ni. Kita kena yang cuba lah. Okey, tapi kalau Sophie dah bagi cabaran kepada saya kena cubalah kejap lagi. Sophie pun kena cuba. Oh, wah, alamak. Okey, baiklah. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sedang menyaksikan Selamat Pagi Malaysia hari ini. Selamat hujung minggu kepada anda semua bersama dengan saya Irfan Syamil Nasution. Dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Okey, seperti kebiasaannya, kita sebelum kita mulakan Selamat Pagi Malaysia, kita nak bergerak ke sana Irfan. Bergerak ke sana. Untuk berkongsi apakah antara paparan berita semalam. Baik, jadi kita akan ke sini terlebih dahulu untuk kita melihat kepada perkembangan terkini dalam dan luar negara. Betul. Okey. Jadi kita akan tutup dulu yang ni. Kita kena tutup dulu yang ni. Jadi kita akan saksikan berita pada pagi ini. Okey, kita akan mulakan dengan melihat kepada perkembangan untuk ASEAN 2025 kerana pada tahun depan kita merupakan tuan rumah. Jadi kita akan saksikan perkembangan terkini untuk ASEAN 2025. Baiklah. DOSEM sedia jadi rujukan kepakaran data. Kalau boleh kongsi kepada anda, Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM menyambut baik mandat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menjadi contoh dan rujukan kepada negara serantau menjelang kepengurusan ASEAN tahun 2025 dan Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata pihaknya sentiasa bersedia dalam menjadi rujukan khusus dalam bidang data dan perkara itu disebabkan terdapat banyak lawatan dari negara luar selain warga DOSEM dijadikan pakar rujuk. Okey, dan seterusnya juga kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan pasukan pakar TVET Malaysia China ditubuhkan manfaat kepakaran. Antara perincian di sini iaitu pengurusi Lembaga Penasihat Malaysia China Institute Manzari Nasib mengumumkan perkara itu di The China International Education Conference 2024. Kerjasama antara Malaysia dan juga China dalam bidang itu mempunyai potensi yang cukup besar untuk pembelajaran dan juga pertumbuhan kedua-dua negara. Malaysia juga akan menerima manfaat daripada metodologi pengajaran inovatif, pembangunan kurikulum berkaitan dengan industri dan juga teknologi termaju. Ya, sementara itu Ketua Belia Mahir Muhammad Rizal Hassan berkata usaha itu dilihat akan memudahkan pertukaran pengetahuan dan pembinaan kapasiti dalam TVET antara kedua negara. Dalam acara tahunan yang dihoskan oleh China Education Association for International Exchange itu mendapat sokongan padu Kementerian Pendidikan China dan ia sebenarnya disertai oleh 1,500 institusi TVET dari 60 buah negara dengan pelibatan 500 penceramah TVET antarabangsa dan menarik kunjungan lebih 65,000 warga TVET seluruh dunia. Sebab tahun ini kita menjadi 50 tahun hubungan Malaysia-China kan. Jadi kita sepatutnya mengambil peluang ini untuk memantapkan lagi ekonomi dan juga sosial serta perkembangan di negara kita khususnya. Ya, okey, dan selanjutnya juga berkaitan dengan penyasaran subsidi langkah penjimatan negara dan antara perkongsian di sini sekaligus memberi tumpuan kepada golongan berpendapatan rendah selain
membantu membangunkan kelompok penjaja dan peniaga kecil. Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, naratif penyasaran itu perlu diperjelas dalam usaha mentadbir negara secara adil. Ada yang berpendapatan 1 juta sebulan subsidi elektrik kita minta beri munasabah ke. Jadi tak masuk akal diteruskan. Ini yang saya lakukan apabila kita tarik subsidi daripada golongan ini, jadi kita boleh bantu peniaga dan juga penjaja. Bagaimana kita nak dapatkan wang daripada penjabatan perbelanjaan negara? Dari mana? Daripada orang kaya. Janganlah kasih sedekah, subsidi kasihlah orang yang susah. Jadi itu dia antara perincian oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Ya, dalam ucapannya juga Perdana Menteri turut mengumumkan pertambahan RM250,000 pertukan kepada sektor berkenaan, dan dalam pembentangan belanjawan bulan lalu sebanyak 50 juta diperuntukkan bagi geran padanan digital PMKS dan penjaja. Sementara itu, Datuk Seri Anwar juga bersetuju dengan cadangan pelaksanaan koperasi bagi Persatuan Penjaja dan juga Peniaga Kecil. Namun ia perlu bergabung dengan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa bertujuan untuk mengurangkan kos pengurusan dan juga pentadbiran. Jadi kita akan saksikan bagaimana kaedah dan juga metodologi yang digunakan oleh menteri kita dan juga kementerian untuk kita memastikan subsidi yang diberikan ini lebih bersasar kepada mereka yang memerlukan sahaja. Ya, betul. Okey, selanjutnya juga berkaitan dengan monsun timur laut dijangka bermula Selasa depan hingga Mac 2025. Jadi di sini Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi iaitu Met Malaysia berkata iaitu dalam tempoh berkenaan 5 hingga 7 episod hujan lebat dijangka berlaku melibatkan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan juga Sarawak. Manakala pada Januari hingga Februari 2025 pula negeri yang lebih berpotensi untuk berlaku episod hujan lebat adalah di Pahang, Johor, Sarawak dan juga Sabah. Namun sekiranya luruan monsun yang berlaku adalah kuat dan pada masa yang sama wujud sistem cuaca tekanan rendah, hujan lebat berterusan boleh berlaku di negeri-negeri lain di Malaysia. Ya, jadi menjelang fasa akhir MTL iaitu bermula Januari hingga Mac tahun depan, kawasan utara dan semenanjung dijangka mengalami kurang hujan dan berpotensi mengalami gelombang haba akibat dari cuaca panas dan kering. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan agar bersiap sedia menghadapi musim terkujuh serta sentiasa peka dengan maklumat dan juga nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, selanjutnya berkaitan dengan 4,489 kematian akibat naas jalan raya libatkan penunggang motosikal tahun lalu. Di sini juga iaitu antara pernyataan daripada Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Azbi berkata, Kementerian Pengangkutan melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ komited meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai keselamatan jalan raya. Kerajaan melaksanakan tanggungjawab mendidik rakyat supaya menjadi pemandu yang selamat di jalan raya, bertimbang rasa dan tidak menyusahkan pengguna lain. Jadi anda mesti memiliki lesen memandu, dan antara yang lain juga program bantuan MyLesen yang disertai 698 peserta itu merupakan inisiatif JPJ untuk membantu golongan kurang berkemampuan untuk mendapatkan lesen memandu. Dan ia telah pun dimulakan sejak tahun lalu di Sarawak. Lebih 17,000 penunggang motosikal telah pun memperoleh lesen B2 dan pelbagai program lain juga turut dilaksanakan termasuk kempen keselamatan jalan raya, sesi libat urus bersama pemegang taruh dan program advokasi bersama komuniti bagi mengurangkan kes kemalangan jalan raya. Bagi saya, Sophie, kes kemalangan jalan raya ini melibatkan semua pengguna jalan raya. Kan? Tak kisahlah anda mahu motosikal ataupun kereta, lori dan sebagainya. Jadi kita perlu lebih berhati-hati kerana orang kata biar lambat asal selamat. Kan? Jadi kita perlu berhati-hati. Kita perlu juga bertoleransi semasa kita berada di jalan raya. Betul. Yang paling penting tu berikan signal kalau anda nak motor. Tak ada perlu bayaran pun untuk signal. Saya tak faham kalau nak masuk tu termasuk je. Betul. Jadi kita sama-sama gunakan jalan raya itu dengan penuh hemah. Ya, insya-Allah. Okey. Dan selanjutnya juga berkaitan dengan kerajaan akan memperkenalkan undang-undang lebih tegas tangani isu buli cyber, dan antara perincian di sini Yang Berhormat Perdana Menteri berkata undang-undang berkaitan perkara itu dijangka dibentangkan pada sesi parlimen akan datang. Kita akan memperkenalkan undang-undang buli cyber yang lebih tegas, dan saya ada minta badan-badan seperti MCMC, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, PDRM, Polisi Raja Malaysia ambil tindakan maksimum yang mungkin, jangan tolak ansur, kata Yang Berhormat Perdana Menteri. Dan antara yang lain juga beliau terus berkata meskipun Malaysia mengamalkan kebebasan bersuara, namun isu buli tidak boleh dipandang ringan kerana ia boleh memberi impak psikologi seperti penderaan mental sehingga berupaya mengancam keselamatan serta nyawa seseorang, dan tindakan tegas perlu diambil bagi mengatasinya. Sebab kita nampak, Sophie, mungkin lebih kurang ada seperti trend
di media sosial apabila kita melihat ada anak-anak muda yang membuli. Bukan anak muda sajalah, tak kisah golongan seperti apa sekalipun. Perkara ini kita nampak berlaku di media sosial dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi kita kena kurangkan kalau kita nak menoktahkan buli cyber di Malaysia, kerana perkara seperti gangguan kesihatan mental, juga keselamatan nyawa akan berlaku. Betul. Sebenarnya kita janganlah menormalisasikan buli, atau mungkin kalau dulu kita mungkin rasa tak apa, mereka perlu pelajari sesuatu, pengajaran perlu diterima. Tapi kalau kita lihat pendekatan ataupun perkara yang dilakukan, kalau buli dulu dengan sekarang berbeza. Jadi kalau boleh, apa yang boleh kita lakukan adalah jangan menormalisasikan buli tersebut. Jadi perlu untuk kita elakkan, ataupun juga perlu untuk kita menukar pendekatan yang lebih baik dan juga lebih baru, kerana ia akan mempengaruhi dari segi pemikiran, psikologi, mental sebagainya. Kalau kita lihat juga di media sosial, banyak akibat daripada buli cyber ini yang mengakibatkan ada yang tekanan sehingga membunuh diri dan sebagainya. Jadi itu antara perkara-perkara yang perlu untuk kita elakkan, dan dengan pendekatan yang kita lakukan yang lebih baik itu dapat menyelamatkan nyawa juga sebenarnya. Jadi kita perlu gunakan media sosial dengan baik dan kita pastikan Malaysia dalam keadaan yang harmonis sentiasa. Baiklah Sophie, kita akan berhenti berehat seketika. Awak nak bersukan ke? Kita nak bersukan selepas ini. Pastinya menarik untuk siaran hari Ahad ini. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Selamat Pagi Malaysia. The logo is inspired by Hibiscus rosa sinensis, Bunga Raya, which is the national flower of Malaysia and also commonly found in all ASEAN member states. The flower symbolizes cultural richness, unity, and identity of the region. The colors used in the logo, blue, red, yellow, and white, represent the main colors of the flags of all ASEAN member states. The tip pointing to the right symbolizes Malaysia as chair, driving ASEAN forward. The sixth stigma signifies the Madani principles: sustainability, care and compassion, respect, innovation, prosperity and trust, which underpin Malaysia's chairmanship. The inward curve of the 5 petals embracing the ASEAN logo reflects inclusivity, reinforcing Malaysia's vision for a peaceful, stable, and prosperous ASEAN. Bunga Raya signifies the rich biodiversity of the region, representing ASEAN's drive towards sustainability. The circular motion of the petals around the ASEAN logo symbolizes ASEAN's collective resolve towards attaining the long-term sustainability of the region and its people. The ASEAN logo in the middle represents ASEAN centrality. Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda. Saya selalu paksa anak baca buku. Sebab baca buku kan baik. Hinggalah satu hari. Tak boleh jadi macam mak ke? Membaca. Asyik main telefon je kerja kamu, dan mengedar buku hitam yang mengandungi unsur keganasan, hasutan dan fahaman atau ideologi yang melanggar akal Seksyen 7-1. Ibu bapa dan penjaga dinasihatkan memantau bahan bacaan anak-anak, bukan sahaja bahan... Biarkan kau. Aku ikut semua benda. Sabarlah Cik Zai. Bukan anak-anak je yang buat salah. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa pun salah sebab tak pantau apa
yang nak kita baca. Kau ni, tongkat kau tak ada function ke? Maaf. Sayang. Awak dah kenapa, Ahmad? Dia tu cacat penglihatan. Awak memang langsung tak ada belas kasihan ke? Perangai awak ni dah viral dekat sosial media tau. Saya tak nak jumpa awak lagi. Kita putus. Bagi Julie terangkan. Kenapa tak beritahu, Mak? Julie tak nak sambung belajar luar negara. Habis, apa nak buat di sini? Julie nak belajar buat batik. Mak! Baik, kembali bersama kami di Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Sophie untuk perkongsian Seklesi Pagi. Okey, kita nak pergi ke mana ni lepas ni, Sophie? Untuk hari ini kita akan ke Sarawak FM. Sarawak FM. Rakan kita iaitu DJ Aida akan berkongsi berkenaan dengan bermukun Borneo. Di Borneo. Jadi tanpa buang masa, jom kita terus ke Sarawak FM. Silakan. Baik, terima kasih Irfan dan Raja Supia di studio SPM. Assalamualaikum kepada semua penonton dan juga pendengar Sarawak FM. Pagi tu untuk seleksi pagi daripada Sarawak, kita bersiaran di TV1. Dan untuk perkongsian kita daripada Bumi Kenjalang pada pagi ini, anda bersama-sama dengan saya Aida. Dan pagi ini Aida akan bercerita mengenai Bermukun Borneo, yang mana Bermukun Borneo ini akan bermula pada minggu hadapan, itu pada 7 November 2024 hingga ke 11 November 2024 bertempat di RTM Kuching, Sarawak. Dan untuk pengetahuan anda semua, Bermukun Borneo merupakan adalah antara program yang mengetengahkan seni budaya bermukun dalam kalangan masyarakat serantau, iaitu melibatkan negara Malaysia, Republik Indonesia dan juga Brunei Darussalam. Dan untuk tiga negara berjiran ini akan berkongsi budaya, tradisi masing-masing dan juga diperkukuhkan lagi dengan latar masyarakatnya yang terdiri daripada rumpun yang sama. Jadi untuk makluman semua pendengar dan juga penonton di Selamat Pagi Malaysia, untuk rakaman berpenonton untuk Bermukun Borneo ini akan diadakan pada 8 November 2024 dan juga pada 10 November 2024. Manakala siaran langsungnya pula untuk yang berpenonton pula akan diadakan pada 9 November, dan ini akan bermula pada pukul 8.30 malam hinggalah ke pukul 10.30 malam menerusi saluran radio Sarawak FM, penstreaman langsung di Facebook Sarawak FM dan juga siaran langsung adalah di RTM Clicks.
Dan untuk bermukun Seborneo kali ini, tema yang diangkat adalah untuk pelaksanaan program bermukun Seborneo ini adalah Hari Radio Sedunia, Hari Raya Aidilfitri, Hari Kebangsaan, sambutan ulang tahun stesen, sambutan tahun baru, perpaduan dan kasih sayang. Itu adalah tema yang dipilih untuk pelaksanaan program bermukun Seborneo yang akan diadakan bermula pada 7 hingga 11 November ini. Jadi Malaysia akan diwakili, ada satu pasukan yang akan diwakili oleh Malaysia, iaitu daripada RTM Sarawak sendiri, manakala juga daripada RTM Sabah dan juga RTM Labuan. Dan persembahan oleh pemantun-pemantun juga akan diiringi oleh seh gendang. Kalau di Sarawak dipanggil seh gendang lah. Juga ada pemain biola dan juga pemanting gambus. Okey. Jadi pelbagai pengisian menarik juga turut diadakan sepanjang tempoh penganjuran bermukun Seborneo untuk kali ini, yang mana pada 7 hari bulan akan diadakan Kamboh Night bagi meraihkan ketibaan semua delegasi daripada Malaysia, Republik Indonesia dan juga daripada Brunei Darussalam. Kemudiannya pada 10 November pula delegasi dan juga jemputan akan diraihkan menerusi program Santai Cruise, iaitu mereka akan dibawa menyelusuri keindahan Sungai Sarawak pada waktu malam dengan menggunakan Royal Kuching Cruise. Manakala pada 10 November pula para delegasi akan dibawa berkunjung ke Kampung Budaya Sarawak. Yang mana mereka kesemua delegasi akan diberi peluang untuk mengenali dengan lebih dekat lagi budaya masyarakat-masyarakat berbilang kaum yang ada di Sarawak. Manakala pada sebelah malamnya pula ada lagi pengisian yang mana akan diadakan, kesemua delegasi juga akan diraihkan pada majlis khas, iaitu Malam Segulai Sejalai. Dan pada Malam Segulai Sejalai itu ia akan dihadiri oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Itu adalah antara pengisian-pengisian aktiviti yang telah disusun atur sepanjang bermukun Seborneo bermula 7 hingga 11 November. Dan untuk makluman semua penonton dan juga pendengar, telah diadakan pra-promosi untuk bermukun Seborneo, yang mana pada sebelah malam tadi juga diadakan pra bermukun Seborneo yang bertempat di waterfront, Kuching Waterfront, bersempena dengan Regatta Sarawak. Itu adalah antara promosi-promosi yang telah disusun atur oleh penerbit kita untuk kita mempromosikan lagi, menarik penyertaan ataupun penglibatan daripada masyarakat setempat untuk sama-sama datang memberi sokongan sepanjang berlangsungnya bermukun Seborneo ini. Jadi bercerita mengenai Regatta Sarawak, Aida nak kongsikan sedikit, yang mana ketika ini telah berlangsungnya Regatta Sarawak yang telah bermula pada hari Jumaat. Dan hari ini adalah merupakan hari terakhir Regatta Sarawak. Seperti biasa, untuk hari terakhir akan adanya perebutan untuk Raja Sungai. Hari ini pada sebelah petang nanti akan diadakan untuk perebutan Raja Sungai untuk Regatta Sarawak. Jadi rasanya itu saja yang dapat Aida kongsikan untuk pagi ini menerusi seleksi pagi daripada Bumi Kedalang. Jadi kita kembali bersama rakan di studio SPM, Irfan dan juga Raja Sufiah. Silakan. Baik, terima kasih DJ dari Sarawak FM untuk seleksi pagi. Okey, sekarang ni sebenarnya Irfan tengah pegang tali untuk saya berlompat pagi Ahad ini. Jadi jom sama-sama dengan saya kat rumah, kalau ada tali skipping ni boleh pegang sama-sama. Ayuh kita lakukan demonstrasi dalam kiraan 3, 2, 1. いやいやいや学歴もない前科もない余裕でこの存在自体が文化財な伸びそび Yeah. わかる免許はない愛車全国各地ラス Lagi sekali kita buat バレットならまた関西なまり生身のことだな音楽幸運処理の女神声もさんまだ漫画みたいな体とまんまで張り合いてしまって Okey, itu cukup untuk saya pagi ini. Sebenarnya
bukan saya yang pakar. Yang pakarnya ada dengan Sophie. Silakan Sophie. Ya, terima kasih. Pak Irfan tak nak join saya ke? Marilah boleh, sini. boleh. Okey lah. Mentang-mentang dah tunjuk skill dia. Lompat tali. Dahsyat bagi. Wah, ada skill kat situ. Bolehlah sikit-sikit. Kan? Yang pakarnya kat sebelah awak. Okey, jadi saya nak kenalkan bersama dengan kita pada pagi ini. Saya kenalkan di sebelah sana iaitu Puan Diana David Awang merupakan guru dan juga kita bersama dengan adik Damia dan di hujung sana kita bersama dengan adik JZ. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, wah, macam mana tadi Irfan punya skill? Alamak, jangan tanya. Boleh. Boleh jadi atlet. Okeylah, tahniah. Untuk beginner memang macam tu. Sophie nak cuba juga ke? Jangan, nanti bergegar Irfan. Okey, jadi itu dia antara yang kami bawakan. Jadi mungkinlah kan hujung-hujung minggu ni kalau tak tahu apa sukan yang kita nak start, kita boleh mulakan dengan lompat tali. Okey, jadi kita nak tanya pada Puan Diana. Tahniah diucapkan kepada kalian semua. Berbalik daripada China, banyak kemenangan yang telah pun dibawa pulang. Kalau kita tengok ada banyak medal ni Irfan. Betul. Jadi mungkin Puan Diana boleh kongsikan antara medal-medal yang dibawa pulang, kategori apa? Silakan. Kita hari tu masa competition kita ada menang 5 event. Satu event double under relay yang berdua. Lepas tu event pair wheel yang tadi ada persembahan tu. Kemudian kita menang double Dutch speed. Kemudian double Dutch speed relay and then double Dutch freestyle, betul. Okey, kalau kita nak fahamkan terma-terma tu je tak faham juga sebenarnya kena tengok macam mana aksinya kan. Betul. Dia mungkin cikgu sebagai guru kan boleh kongsikan. Dari segi minat murid-murid ini datang dari mana sebenarnya? Sebenarnya minat diorang ni sebab skipping ni dia satu benda yang macam senang untuk kita lakukan. So kita bagi diorang skip jump rope tu diorang dah boleh buat. Cuma untuk mengembangkan skill diorang tu kita kena bantu diorang ataupun kita buat latihan, kita tunjuk kat YouTube cara-cara macam itulah. Okey, macam adik Damia dah berapa lama dah menyertai pasukan? 2 tahun. Dah 2 tahun. Jadi hari-hari akan ada latihan, sesi latihan lah. Jadi hari itu bila pergi ke China tu macam mana perasaan tu? Berdebar. Dekat sana jumpa dengan pasukan dari negara mana? Rasa macam persaingan hebat negara mana? China lah. Oh, China. Okay. Adik Damia umur berapa? 11. Maksudnya bermula pada umur 9 tahun lah. Ya. Okey, macam untuk JZ pula merupakan star gimnastik ya. Okey, jadi mungkin boleh kongsi macam mana tu? Kita pun tak tahu juga, tak faham juga apa antara perkara kalau kita nak kongsikan berkenaan dengan star gimnastik tu macam mana? Apa aksinya? Star gimnastik ialah ibu ayah saya punya gym lah. Okey. So saya ada buat latihan kat sana. So sentiasa akan buat jump punya latihan. Jadi sekarang umur berapa? Saya 21. Oh, 21. Okey. Bermula daripada usia berapa? Saya start dari macam sekolah rendah. Nampak sebaya tahu tu tadi. Rakan sebaya tadi. Rakan sebaya. Wow, Damia 11 kan? Wow. Siapa yang nampak sebaya? Tadi skipper ni nampak muda ke kan? Ya, kita kenalah Kita kenalah. Okey, sebab itulah cikgu ni pun muda juga. Betul. Tadi Jessie bermula pada sekolah rendah. Sekolah rendah. Jadi datang minat tu dari mana? Macam mana boleh mula? Family ke? Family ke atau macam? Yang berminat. Ya. Saya suka macam punya freestyle. Saya suka buat yang flip, saya suka buat yang skill, macam-macam. Jadi bermula daripada itu dan akhirnya daripada hobi akhirnya dapat bawa ke nama Malaysia ke pertandingan kan. Wah, okey, jadi macam guru Puan Diana. Jadi yalah untuk latihan yang diberikan pastinya latihannya berbeza kan. Jadi ada latihan-latihan asas tertentu yang perlu diberikan. Mungkin ada latihan tertentu yang okey, latihan ni wajib untuk semua atlet yang akan dilakukan. Jadi untuk latihan tersebut bagaimana dilakukan? Sebab, setiap hari? Setiap hari kita orang akan buat macam jogging dulu selama lebih kurang setengah jam. Kita akan lompat. Kita tak buat skill dulu. Kemudian sebab yang tu pun untuk stamina diorang. So every day diorang dah tahu. Diorang datang je ke sesi latihan, diorang akan buat stretching dulu. Lepas tu diorang akan buat jogging tu selama setengah jam.
ataupun kadang-kadang 1 jam. Lepas tu barulah kita pergi kepada skill-skill yang lain. Apa di antara aspek yang paling penting? Mungkin stamina ke, skill ke? Yang mana lagi penting sebenarnya? Stamina tu penting. Stamina yang penting kan? Stamina penting, barulah pada skill diorang lah. Okey, kalau kalau kita lihat kan, kalau tadi kita ada adik Faizal dan juga adik Imran paling muda usia berapa? Kalau yang pergi China ni paling muda umur 10. Kita ada Damien dengan Jaya yang pergi ke China. Tapi yang dekat sekolah kita orang umur 7 pun ada. Awal 7 tahun. So kita kena train diorang early so that nanti diorang boleh berkembang dan jadi seperti atlet elit lah. Untuk kejohanan macam ni ada tak had umur peserta yang nak masuk? Ada had umur. Ada kategori 7 hingga 11, 12 hingga 15 dan 16 ke atas lah. Macam Rosie. Jay-Z. Okey. 16 sehingga? 16 ke atas dia open. Kategori open lah. Syafiq Sufi pun boleh. Saya tapi saya terlalu tua lah. Sufi kena sambung lah untuk closing. Saya takut bergegar lagi. Habis. Maaf, siaran tergendala. Okey, saya nak tanya kepada adik Damia kan. Jadi dengan kawan-kawan tu macam mana teamwork? Sebab ini masuk acara sukan ni secara individu ataupun ada yang berkumpulan juga Damia? Dua-dua ada. Dua-dua ada. Okey. Yang individu tu tak nak tanya yang berkumpulan tu macam mana? Tak dapat chemistry nak main sama-sama. Susah kan? Susah rasanya. Cuba kongsikan. Macam mana tu? Latihan selalu ke? Buat latihan sama-sama selalu? Latihan selalulah. Dia kena ada perbincangan. Kebiasaannya berapa lama untuk dapatkan keserasian dan juga pemilihan yang tepat? Okey, adik Damia ni sesuai dengan siapa partner dia. Chemistry macam cikgu tu pasti akan ada mata yang tajam untuk pemilihan yang tepat kan? Diorang ni sebab diorang satu sekolah. Dan diorang memang bersama-sama selalu setiap hari. Dan kita pun banyak masuk competition. So kita punya togetherness tu dah memang macam ni lah. Akrab lah. So diorang dengan each other diorang dah faham sesama sendiri walaupun bergaduh tu pasti ada. Itu semestinya. Itu pasti ada. Diorang memang ada love-hate relationship diorang dalam diorang punya team. Tapi in the end diorang pasti dapat perform well. Tapi ketinggian juga main peranan yang penting. Maksudnya kena sama lah kan. Kalau dia... Tapi atlet lompat tali saya ni memang diorang comel-comel je. Kalau macam Ifa dengan saya tak boleh geng lah. Sebab tinggi sangat. Ke ataupun itu tak ada tak ada isu? Tak ada isu, no isu. Sebenarnya boleh je? Boleh. Ketinggian berbeza. Bila diorang dah comfortable dengan game tu, dengan choreo diorang boleh. Dia dah tahu dah macam mana. Dia dah tahu macam mana nak kawan dia. Dia dah tahu. Okey, dari segi koreo pula sebab cikgu dah sentuh tentang koreo kan. Mungkin boleh kongsikan ilhamnya datang dari mana dan macam mana koreo tu boleh jadi koreo yang boleh menang award macam ni. Biasanya kita orang akan bincang sama-sama and then kita orang banyak tengok YouTube sebab kita orang pun baru lagi and then kita orang perlu idea daripada luar, daripada US punya jump rope kan, and then dari situ kita combine and then saya kena tanya pendapat diorang juga sebab diorang jumper kan, and then barulah kita dapat hasilkan koreo diorang lah. Okey, macam Jay-Z pula. Apa antara target dalam yalah kalau kita tengok dalam bidang sukan ni kan. Jadi kita mesti ada target, ada idola kita. Jadi mungkin boleh kongsi siapa antaranya idola? Target. Idola. Target dan idola. Target saya ialah boleh masuk Olimpik. Kita doakan. Tiada yang mustahil selagi kita berusaha. Dan idolanya pula? Idola saya Nick Wood. Yang dia paling US paling best. Dari negara mana? US. Mereka syarikat. Okey. Tak mustahil nanti kita tengok kita pernah interview ni. Datang lagi untuk masuk Olimpik pula. Okey, Damia pula. Sekarang umur 11 tahun Jadi nak melangkah tu jauh lagi kan. Jadi apa target selepas ni Damia? Nak masuk kejuaraan apa lagi? Olimpik lah. Olimpik juga. Okey. Betul. Kita kena target kita mestilah yang paling best. Mimpi itu percuma. Ya, betul. Dan apa lagi antara mungkinlah target-target yang sebelum nak ke Olimpik tu, target-target seterusnya. Sebelum ke Olimpik apa lagi kejuaraan? Negara China dah pergi. Okey. Lepas ni kita orang ada beberapa tournament lah. Antaranya kita ada Singapore Open.
Adik Damia akan menyertai? Wah, okey. Lepas tu turnamen-turnamen yang ada dekat KL, ada dekat dalam negara. Lepas tu tengoklah sebab semuanya daripada persatuan. So kita kena ikut persatuan lah. Okey. Kalau cikgu melihat dari segi komuniti sukan lompat tali di Malaysia, besar ataupun mungkin ramai lagi yang kurang tahu tentang sukan lompat tali. Apa pandangan cikgu? Sebenarnya di Malaysia ni saya rasa dia sedang berkembang. Okey, komuniti tu ada, memang diorang pun aktif. Tetapi kita perlu untuk mengembangkan lagi sukan lompat tali ni, kita kena pergi ke sekolah-sekolah lah. Semuanya bermula daripada sekolah. Daripada sekolah, dan cikgu-cikgu pun memainkan peranan yang penting. Sebab kita ada Persatuan Lompat Tali Malaysia yang memang sentiasa membantu kita untuk mengembangkan sukan ni. Dan kita ada sokongan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, daripada Jabatan Pendidikan Negeri. Bagi saya, kita mesti bermula daripada sekolah rendah. Ya, kita bermula dari akar umbi sebab orang kata melentur buluh biarlah dari rebongnya kan. Jadi saya suka bila cikgu bercakap bahawasanya sukan lompat tali di Malaysia dalam keadaan yang progresif, bergerak ke depan. Jadi kita perlu sama-sama beri sokongan sepenuhnya untuk memastikan sukan lompat tali di Malaysia terus dikenali dan dimartabatkan martabatnya untuk kita dapatkan kejuaraan yang lebih lagi pada masa akan datang. InsyaAllah. Next target Olimpik. Okey, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Puan Diana David Awang, merupakan guru adik Damia kita, dan juga Jay-Z. Terima kasih diucapkan kepada kesemuanya. All the best untuk tournament yang akan datang. Moga tercapai cita-cita kalian semua. Amin. InsyaAllah. Okey. Dan seterusnya Irfan, kita nak kongsikan kepada para penonton berkenaan dengan satu bingkisan. Bingkisan berkenaan dengan inisiatif peningkatan hasil padi yang telah pun disediakan oleh Nur Azila. Silakan. Selamat pagi Malaysia. Tahniah kerana kesungguhan kementerian dalam bidang ini. Maka ditambah 300 juta ringgit bagi menjalin kerjasama projek pertanian dengan kerajaan negeri, menokok ketimbang 150 juta tahun ini. Ini termasuklah pengeluaran bawang. Menteri Pertanian, bawang di Perak, ternakan tilapia merah di Pahang, dan peningkatan hasil padi di Negeri Sembilan. Exco Kanan Datuk Seri Jalaluddin Alias berkata, upayaan kerajaan negeri untuk mengeluarkan hasil padi mendapat sokongan Kerajaan Persekutuan menerusi Belanjawan 2025. Negeri Sembilan akan kita berusaha kuat bagi menampung keperluan beras padi bagi rakyat Negeri Sembilan sehingga ke 15% pada tahun 2028. Buat masa ini kita hanya berjaya mencapai 8 ke 10%. Kerana itu kita akan perbagi lagi pelbagai kaedah penanaman padi untuk menambahkan pengeluaran setiap hektar sehingga mencapai kepada 5 ataupun 6.5 tan setiap hektar. Kerajaan negeri turut merancang pembukaan kawasan baharu padi dengan sasaran keluasan 200 hektar menjelang 2028. Saya sudah pun mengemukakan pelbagai pandangan dan juga struktur perancangan jangka panjang dan jangka sederhana kepada kepimpinan Jabatan Pertanian di Negeri Sembilan untuk kita buat sekaligus merangka pelbagai pendekatan yang berkaitan dengan penanaman padi di Negeri Sembilan bermula seawal bulan Januari tahun hadapan. Bagi meningkatkan pengeluaran beras di negeri itu, kawasan penanaman padi di Londah Gemas akan diperluas. Semoga pesawah-pesawah Londah mengambil yang sumbangan daripada kerajaan ni untuk meningkatkan pendapatan padi dari masa ke semasa. Bajet-bajet kali ini diharapkan dapat membantu pesawah-pesawah meningkatkan hasil produktiviti padi. Seterusnya dapat memberi keterjaminan makanan untuk Malaysia. Laporan Nur Julizan Muhammad Zain, RTM. Selamat pagi Malaysia.
Baik, kembali bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Sufi, tengah pegang apa tu? Kita ada cawan di sini. Okey. Kebiasaannya kan, kalau birthday party ke apa, ini antara orang kata sukan permainan yang boleh kita lakukan bersama dengan keluarga. Jadi Senang pada je. hari Ahad ni kan, kalau tiada aktiviti bersama dengan keluarga, apa salahnya pergi dekat dapur, ambil cawan-cawan yang ada dekat rumah, keluarkan. Jadi hari ni kita nak main sikit Jangan permainan. pakai cawan kaca, jangan. Cawan kaca jangan. Pakai cawan plastik je. Okey. Keselamatan kena jagalah. Okey, baik. Jadi saya dengan Sophie akan bertanding pada pagi ni. Okey, kita nak mulakan permainan yang pertama. Namanya Stack the Cup. Okey, Stack the Cup. Okey, Stack the Cup ni mudah saja permainannya. Kalau nampak yang atas kali ni adalah cawan yang ada tanda warna merah. Jadi kita kena letak di bawah sekali dan kita kena cari cawan tu siapa paling cepat, dia yang menanglah. Wow, okey. Ada lagu ke benda dia? Ada lagu ke? Wow, dia nak lagu. Kita key sikit. Okey, Sophie bersedia? Bersedia. Alamak, kita punya tetamu ni ramai tengok kita sekarang ni. Ramai adik-adik kita pun tengok ni. Nervous pula ni. Nervous pula tu. First time main ni. Okey. Ready ya? Dah bersedia Sophie? Okey, bersedia insya-Allah. Dalam kiraan 3, 2, 1. Ya Allah, susah ni. Lambatnya Ifan. Come on, siapa ni siapa nak menang ni? Cepat. Ya. Sophie, mana Sophie? Saya tak tahulah berapa banyak ni. Lupa nak kira tadi, Ifan. Dia yang paling penting kita kena jumpa yang warna merah tu dulu, Sophie. Siapa dia tersangkut ni? Mana Sophie? Mana? Ifan jangan main tipu, Ifan. Ada satu-satu. Mata saya ada. Yang paling penting kena satu-satu, okey? Jangan main tipu. Jangan main tipu. Okey, dah jumpa. Sama? Serentak, Ifan. Sama ke? Ya. Okey. Jadi macam mana ni? Penerbit, siapa yang menang? Lagi sekali. Dengan kata lagi sekali. Sebab kita sama-sama. Okey. Boleh Sophie. Bismillahirrahmanirrahim. Kelajuan kita sama ni. Kelajuan sama. Kita kena tingkatkan kelajuan kita. Dalam kiraan 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sophie jangan main tipu Tak, Ifan. Okey, mana ni? Berdebar pula rasa Sophie. Mana ni? Tak jumpa pula. Lambat betul. Jangan Jumpa. Alah, jauhnya. Nampaknya saya menang permainan yang pertama. Jauh je lagi. Cuba cari. Cuba tak? Mana awak ni? Mana ni warna merah ni, Sophie? Sekejap ya. Mana jauh betul perjalanan dia. Biasalah, inilah kehidupan. Ada naik, ada turunnya, betul? Okey. Saya tak jumpa Sophie punya. Ya Rabbi. Mana ni? Mana Sophie punya merah ni? Astaghfirullahalazim. Tak jumpa lagi. Ifan. Ke saya tertarik dua ni? Ada. Nasib baik ada. Okey, baik. Itu permainan yang pertama, Sophie. Seterusnya. Bersemangat lagi, Sophie? Masih dah. Walaupun saya dah kecewa sikit. Tapi tak apa. Kecewa itu kita akan tembus sekejap lagi. Sebab kita nak main permainan yang kedua. Okey, ini agak mencabar. Sebab permainannya adalah tic-tac-toe. Tetapi kita ada misi yang pertama untuk kita terbalikkan cawan kita ni. Okey, Sophie nak pilih yang... Cakap nampak macam pakar. Nampak macam pakar kan, tapi kita buat pakar. Okey, Sophie nak ambil yang bahagian bawah ke bahagian atas? Surface ataupun di bawah? Macam mana? Pilihlah, pilih. Okey. Saya buat yang ni je lah. Okey, dia nak ambil bahagian tu. Okey, jadi dia bagi Irfan, kita pilih. Irfan, maksudnya Irfan kena pusingkan begini. Sophie kena pusingkan. Bukan. Dia macam ni. Tapi bila nak letak, saya akan letakkan dalam keadaan macam ni. Kalau tak macam ni, saya nak pusing. Okey. Tapi pusingannya sama. Jangan. Tak boleh. Okey, jadi Irfan akan letak beginilah. Okey. Nanti saya akan letak begini, Irfan akan letak begini. Irfan begini. Yes. Okey. Begitulah dia. Alright. Tapi untuk pusing ni, Irfan pusing sama je lah. Kita kena buat sama, betul. Sebab kalau tak, cawan kita tak boleh terpusing. Faham? Okey. Ini permainan kedua yang kita boleh main bersama dengan keluarga kita di rumah. Okey. Saya nampak ramai yang dekat rumah tu dah bawa keluar cawan masing-masing. Okey. Dah bersedia kan kita? Keluarga apa-apa pun dah ada. Keluarga siapa Kak tim Sophie? Ya. Okey. Siapa tim Sophie? Tepukan sikit. Okey. Macam kita dua je kan? Okey. Jadi kita dah bersedia. Baik. Okey. Nervous ni. Wow, sejuk dalam studio ni. Sejuk. Tambah sejuk tangan saya. Dalam kiraan 3, 2, 1. Jatuh pula cawannya.
Okey, dapat. Ya. Okay, next. Okay. Woi, baju. Dia tukar ke? Dia tukar ke? Sophie yang mana tadi? Sorry. Ya, aku. Sophie yang mana satu? Sophie tadi kata yang... Kejap. Okey. Kita mula balik ni. Okey, Sophie nak yang mana tadi? Okey, Sophie nak yang ni. Ya Allah. Bukan ni Sophie Kan ni Sophie? Ifan yang ni kan? Sebab Sophie baru letak yang merah satu. Ini Ifan punya. Okey, kita buat baiklah. Betul lah ni Sophie. Ni Sophie. Lepas tu ni Sophie. Ni Sophie kan? Ya, ni Sophie dengan ni Sophie. Ni Ifan punya lah. Ifan letak sini. Ifan yang salah Ifan. Jangan buang masa. Betul lah. Jangan buang masa Ifan. Cepat. Okey, baik. Sambung. Okey, baik, ingatan masih kuat. Yes. Geram. Tadi Sophie-nya mana? Sophie tadi tadi. Terbalik. Okey, betul. Yes. Sophie dapat. Ye. Bingo. Awak nampak bersemangat pula. Mentang-mentang dia dah menang kali kedua ni. Okey, Ifan, cepat. Sekali ke tak payahlah? Cukuplah. Okay, sebenarnya kita main permainan ini sebagai demonstrasi pertama. Sebentar lagi kita akan bermain bersama adik-adik kita, atlet cilik kita yang dah pergi ke China. Wow. Nak main yang sama juga ke? Confirm kita kalah. Mestilah. Saya rasa mungkin keberangkalan untuk kita menang tu agak tipis. Ya, betul. Ayat tu lebih sopan lah. Okey. Jadi itu dia antara permainan yang boleh kita lakukan bersama dengan keluarga di rumah, santai-santai, relax lah. Tak kisahlah siapa yang kalah menang, Ifan. Yang penting kita dapat semangat kesukanan itu kita terapkan. Betul. Dan pada masa itu kita boleh mengeratkan hubungan silaturahim bersama keluarga kita. Okey, baiklah Sophie. Seterusnya. Kita nak ke mana? Sepertinya kita akan saksikan satu berkisan khas berkaitan dengan kaki joran pemancing tegar. Jadi siapa suka memancing? Ifan suka? Wow, suka. Biasanya tangkap ikan apa? Saya macam-macam ikan, Sophie. Kalau dekat sungai itu saya ambil ikan puyuh, lagi ikan macam-macam ikan lagi lah. Sophie suka masak. Ya, saya suka memasak je. Ya, macam-macam ikan saya masak. Okey. Jadi bagi anda yang suka dengan memancing, ini di antara bingkisan yang kami telah pun sediakan khas untuk anda semua. Jom sama-sama kita saksikan. Selamat pagi Malaysia. Kewujudan kolam pancing di negara ini umpama cendawan tumbuh selepas hujan apabila bilangannya semakin bertambah dari semasa ke semasa. Sama ada kolam yang dipenuhi udang galah maupun kolam air tawar atau air masin, ia pasti akan dikunjungi pemancing-pemancing yang sentiasa dahagakan daya tarikan hidupan air tersebut. Bagi kaki pancing tegar, kewujudan kolam pancing dianggap sebagai penyelamat bagi mereka yang sibuk dengan kerja seharian kerana dapat melunaskan hobi pada bila-bila masa sahaja tanpa perlu ke sungai ataupun ke laut. Memahami denyut nadi masyarakat setempat berikutan kos sara hidup yang tinggi ketika ini, pengusaha kolam pancing Abah 23 Paradise di Sungai Nibong Sekinjan memberi peluang kepada mereka yang memancing dari kolamnya tanpa had masa dan kesemua ikan yang ditangkap boleh dibawa pulang tanpa sebarang bayaran tambahan. Macam keluasan kolam ni dalam 1 ekar lah. Lepas tu kedalaman kolam ni dalam 9 kaki. Apa yang ada ikan dekat sini macam ikan siakap merah, jenahak, kerapu dan ikan merah dengan ikan pari. Sebenarnya kolam ni dah lama tapi pengurusan kami baru setahun lebih lah. Ikan air masin terutama siakap dan kaci lebih sesuai diburu menggunakan teknik casting yang menjadi kegemaran pemancing selain teknik pelampung atau pembottom yang banyak digunakan untuk memburu ikan kolam air tawar.
Bagi umpan pula, biasanya kaki joran ini menggunakan sama ada udang hidup, udang yang telah dibuang kulit ataupun soft plastik kerana ketiga-tiga jenis umpan tersebut sesuai untuk teknik casting. Datang ke 10, habis ke 3, 5 jam mancing. Ikan kaci 1, jenahak 1 dengan siakap 3 ekor. Sebab dia best. Sebab kalau tarik ikan tu dia rasa macam seronok lah. Pertama, bila dia nampak ikan tu, jaranglah kata tak makan. Memang ada rezeki bawa balik. Kadang ikut suami. Ikut anak. Hari ni anak balik kampung, mereka balik kan. Jadi dia ngajak pergi mancing lah. Nanti yang ikut seronok lah. Itulah sebabnya kita daripada dulu selalu mancing kampung kan. Dapat ikan puyuh. Sekali ni dah kali yang kedua lah dapat mancing kat kolam. Bagi kaki joran dan pemancing tikar, lokasi sebegini sememangnya menjadi tumpuan. Kerana selain dapat membawa pula ikan yang dipancing, mereka turut mendapat inisiatif bayaran balik bagi setiap ikan yang berjaya dibawa naik. Selamat pagi Malaysia. Itulah dia segmen viral at SPM. Apa yang tular? Okey, macam-macam gelagat. Kita gelagat confused tadi pun ada. Itu gelagat kita. Yang gelagat adik tadi pun sama juga. Dia dah kejar ayam tu kejar balik. Balas dendam ya. Yang pertama sekali tu, saya ingatkan dia mengundur. Oh, tidak Sofi. Tidak. Dia rewind je video tu. Dia rewind sendiri je. Dan terjatuh akhirnya. Yang duduk. abang yang belakang tadi tu mungkin tak tengok bikisan kita. Bikisan yang memancing tadi. So, dia terjatuh waktu dia tangkap ikan. Betul. Itu apa yang menarik lah kita bawa kepada anda hari ini, segmen viral at SPM. Seterusnya Sofi, kita nak ke mana pula? Kita nak terbang ke negeri Kelantan bersama dengan rakan kita yang akan berkongsi berkenaan dengan operasi Jawatan Bomba Penyelamat Malaysia memadam kebakaran tapak pengumpulan bahan kita semula bersama dengan rakan kami Majidah Ismail. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angka Sepuri. Saya kini berada di tapak pusat pengumpulan bahan kitar semula di Padang Tembak di Pengkelan Cepa ini yang ahad lepas telah terbakar dijilat api lebih 80%. Dikatakan kawasan ini terbakar hangus sepenuhnya. Jadi kini selesai sepenuhnya selepas anggota JBPM Kelantan bertukulumus memadam kebakaran daripada terus merebak ke kawasan yang lain. Jadi untuk perkembangan terkini, kita bersama-sama dengan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pengkelan Cepa, Timbalan Penguasa 2, Puan Alam Nasud Ilyas. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Puan, berapa hari operasi memadam kebakaran dilakukan oleh pihak JBPM Kelantan? Okey, pihak kami telah melakukan operasi di tapak pengumpulan bahan kita semula ini selama 6 hari. Dan kalau ikutkan pada hari kedua tu kita telah membuat pemadaman. Cuma pada hari ketiga sehinggalah selesai kita buat kerja-kerja overhaul. Jadi sepanjang 6 hari operasi dilaksanakan tu melibatkan berapa ramai anggota dan juga berapa banyak jentera yang digunakan? Operasi ini melibatkan seramai 40 orang pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan dan selebihnya adalah agensi bantuan lah. Dan jentera yang kami gunakan adalah 6 buah jentera, 4 buah water tanker dan 1 EMRS. Kemudian ada bantuan dari pihak pasukan Bomba Airport. Jadi
Puan, antara cabaran yang dihadapi oleh pihak anggota penyelamat dalam nak memadam kebakaran selama 6 hari tu, mungkin dari segi asap yang tebal ataupun cuaca yang panas tu antaranya. Okey, antara yang kami hadapi adalah cuaca lah, panas. Dari segi sumber air tu tak ada masalah sebab kami mendapat bantuan sepenuhnya dari pihak AKSB. Jadi antara lain cabaran kami hadapi adalah bahan yang ada di tapak pengumpulan kita semula ni adalah dari plastik dan sebagainya lah. Cuma bila bahan dari plastik ni air tidak menyerap lah. Jadi cabarannya akan berlaku uap air. Tak ada api tu tak ada, memang tak ada. Cuma hari pertama dan kedua je lah. Maksudnya kerja-kerja operasi memadam kebakaran tu 24 jam lah Puan Ya, 24 jam kami di tapak pengumpulan bahan kita semula ni. Dan difahamkan semalam merupakan hari terakhir operasi, jadi pihak bomba fokus kepada operasi yang bagaimana tu? Okey, untuk hari yang kelima dan hari yang keenam, iaitu kami telah lakukan kerja-kerja overhaul yang mana tindakan operasi saya telah ambil untuk membuat pemetakan ataupun pengasingan lah untuk bagi jarak kepada bahan kita semula yang dari selonggok kita jadikan beberapa ronggok lah. Kita buat pemetakan supaya elak sekiranya berlaku lagi kebakaran yang berulang, ia tidak merebak. Dari segi pemantauan tu macam mana Puan? Sebab mungkin masih ada lagi api-api yang di bawah tanah ke ataupun macam mana dah? Okey, untuk pemantauan saya buat secara berkala lah di peringkat kami dan juga di peringkat pemilik tapak kita semula ni juga. Kita buat jadual berkala, maknanya siang ada, malam pun ada, secara 24 jam jugalah. Sehingga bila tu pemantauan dilakukan Puan? Kita akan laksanakan pemantauan ni sehingga tapak kita semula ni beroperasi sepenuhnya lah. Di sini sebenarnya tapak pengumpulan bahan kita semula ni dia bukan kilang, dia bukan memproses, dia hanya menempatkan bahan kita semula saja. Jadi mereka akan buat kerja-kerja mungkin mengalihkan bahan ni ke kilang proses lah. Jadi nanti tidak akan berlaku lagi longgokan yang banyak di tapak pengumpulan bahan kita semula ni. Mungkin ada pesanan daripada pihak bomba sendiri kepada pengilang-pengilang ataupun pemilik-pemilik tapak perupusan pusat kita semula ataupun pusat pembuangan sampah tu Puan. Okey, pesanan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, khususnya Negeri Kelantan, dinasihatkan kepada semua pemilik premis ataupun pusat pengumpulan bahan kita semula yang berada di seluruh negeri Kelantan dan juga Malaysia lah, supaya jangan letak terlalu banyak ataupun membuat penyimpanan stok yang sangat banyak lah di tempat pengumpulan supaya tidak berlakunya kebakaran yang besar lah. Terima kasih Puan Alam. Jadi sebenarnya untuk makluman pihak hadirin juga, ahad lalu seluas 0.68 hektar kawasan di pusat pengumpulan bahan kita semula ini terbakar melibatkan hampir 10,000 tan barangan kita semula yang disusun mencecah 5 meter tinggi. Dan pusat pengumpulan semula ini mengumpulkan bahan yang mudah terbakar seperti getah plastik dan juga PVC. Jadi saya kira itu saja perkembangan yang dapat kami bawakan dari Kelantan. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Majidah untuk perkongsian cerita pagi dari Kelantan. Sophie, nampaknya kita kembali di arena ini untuk kita teruskan dengan permainan berikutnya. Tetapi kali ini kita tidaklah berdua sahaja. Ya, kita ada kumpulan masing-masing. Ya, ayo kita sana sikit. Sana sikit. Tiba-tiba. Kita ke sini. Okey, Sophie, kenalkan tim Sophie. Ya, we are the powerful girl. Okey, boys tak boleh kalah tau, kita kena menang, okey? Wah, nak juga. 1, 2, 3. We are the Venom. Okey, so permainan pertama kita nak main adalah permainan stacking the cup. Jadi kita akan buat bentuk piramid. Bila dah siap bentuk piramid itu kita akan stack sampai habis. Betul. Kita kena tunjukkan contoh dulu, Irfan. Kita tak payah main kita main juga. Tak, kita tunjuk contoh je. Tapi kita memberi semangat kepada kumpulan masing-masing. Sebab saya ada cahaya di sebelah saya. Saya ada cahaya juga di sebelah saya ni. Okey, the Venom. Okey, daripada ke sana sikit. Kita nak tunjuk dulu ya. Okey, macam mana cara permainannya. Jadi di bawah kita perlu letakkan 6. 6. Ya. Kita mulakan
dengan 6 dahulu. Okey, 1. Susun dia. 2. Okey, susun dulu. 4. 5. Double. Nampak? 6. Mereka nampak Jangan main double. tipu. Tak cukup nanti. Okey, yang dekat rumah juga, kalau anda ada cawan tadi yang belum simpan lagi, boleh main bersama kami. Betul. Okey, dah ada 6. Lepas 6, kita buat 5 pula. Okey, 1, 2. Kita perlukan 21 cawan ya. 21 cawan. Yes. Ya, ini yang ringkas lah Ya. Tak payah tinggi sangat. Betul. Tinggi lagi masa depan kita lah. Okey. Okey, lepas tu 4. 3. Saya dah 4 laju. 3. Okey. Okey, lepas tu Terima kasih, tolong. 2. Okey. Yang satu ni kita letakkan di bahagian atas sekali. Atas. Yang paling atas tu kena yang bertanda lah Ya, yang bertanda. Okey, ini. Okey, yang atas sekali warna merah. Okey. Jadi selepas selesai ini kita perlu start balik semula. Ya. Okey, Sophie nak cuba dulu? Saya cuba dulu. Wow, saya tak tahu Ladies saya first lah, kata. Sophie. Oh, ladies first. Yeah. Pandai bila faham ni ladies first ya. Okey. Kita cuba. Alamak, takutnya. Tak apa, kita kena hati-hati. Oh, jatuh. Ya, kita kena hati-hati, Irfan. Tak apa, tapi saya tahu tak apa. Yang pakar ni adik-adik saya sebenarnya. Ya. Okey, dah siap betul lah. Sophie? Okey. Venom, boleh menang tak pertandingan ni? Boleh? Boleh, katanya boleh. Kita wanita, kita teliti ya, adik-adik. Ya. Jadi kita biasanya mesti akan menang. Kalau melibatkan ketelitian ini kita akan menang. Betul tak? Betul. Ya, bersemangat. Okay. Dari segi kepatasan sebelum kita tu, boleh sebelum menang. tu. Irfan, lupalah. Kita bersama dengan adik Cahaya. Tadi adik Damian dah bersama dengan kita, dengan Jazzy juga. Okey. Di sana siapakah? Kita ada Jadi handsome Damian. kah? Betul, kita ada Faizal dan juga Imran. Okey. Jadi semua dah bersedia? Cahaya, Damian dan juga Jazzy. Okey. Imran. Okey, Imran. Sini Imran. Okey, siapa nak mula dulu? Cahaya. Okey, ikut Kita akan saksikan Cahaya bersama dengan Imran akan bertarung untuk pusingan yang pertama. Ya, betul. Jadi kita perlukan lagu. Okey, music please. Music please. Wow. Okey. Ready? Okey. Dalam ini tak kiraan. bawah sekali sebab nanti letak atas. Ya, betul. Boleh guna dua tangan. Boleh. Boleh guna dua tangan. Boleh guna dua tangan ya. Syaratnya? Okey, boleh guna dua tangan. Boleh mudah-mudah aja dulu. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Mulakan. Tu ada dua tu. Nampak? Lelaki sentiasa tenang. Ada dua ni, ada dua. Menggunakan kepatasan mereka. Tak apa. Kena dekat. Come on. You can do Cahaya. Cahaya nampaknya pantas lagi. Come on. Wanita biasa. Oh, laju lah. Cik, wanita. Yes. Nampak? Ya, kami lebih teliti. Ya, come on Cahaya. Berikan cahayamu. Sinarkan cahayamu. Okey. Boleh sikit lagi, Brad. Sikit lagi. Okey. Tak apa, kita kalau boleh. jatuh kena buat balik. Tak payah, kita teruskan. Okey, silakan Imran. Sikit lagi. Sikit lagi. Kena stack semua. Stack. Boleh gunakan dua tangan. Okey. Yes. Okey. Okey, seterusnya. Imran, tak apa Imran. Tak apa. Sama. Okey, Damian. Okey. Terusnya. Okey, kita teruskan yang kedua pula. Okey, siapa? Damian. Okey, tadi kita dah kalah tapi kita akan menang kali ni. Tak apa. Okey? Apa? Okey. Boleh. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Go. Damian. Go, Damian. Go, Damian. Kalau tak itik kau kena jual. Boleh tak? Okey. Boleh tak? Okey, go. 2, 4. Lacunya. Okey. It's okay. Oh, very fast lah. Okey. Boleh, Mian, boleh. Okay. You can do it. Seraka ni semua keluar. Yeah, you can do it. One more, last one. Okay, it's okay. Kita pula yang berdebar sebelum kita tengok. Betul. Nampak? Menggunakan semua. Kedua-dua tangan. Yeay! Nak tukar kumpulan boleh tak?
Awak ada laki kan? Saya terus bagi semangat. Okey. Tadi Faizal kan? Okey, Faizal. Jizi. Faizal dah dapat kedua siapa? Kita biar Demi stack dulu. Boleh? Tengok. Boleh. Okey, silakan. Stack. Cuba stack. Okey, stack. Silakan stack. Okey. Nampak? Sopan dan santun. Anak Melayu. Okey. Aduh. Habiskan. Okey, share dengan macho dia kan. Kita santai. Congrats. Kejap. Okey. Ini pusingan yang terakhir untuk pertandingan yang pertama lah. Ya. Okey. Right. Merah di bahagian bawah. Okey. Faizal, boleh Faizal kita tembus balik kemenangan kita. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Kita pula yang nervous. Kita pula yang nervous ni. Come on Venom, kita kena menang. Go. Aduh, tak apa, tenang. Sikit lagi. Yeah. Saya dah cakap, wanita memang hebat. Wow. Good job, guys. 3 kali berturut-turut. Tak apa. Saya dah cakap, saya ada cahaya dan permata di sini. Tapi tak apa. Kami bagi peluang kepada pasukan wanita terlebih dahulu. Tapi tak apa. Inilah contoh lelaki yang baik. Sebab dia macam bertenang. Kan? Dia bertenang. Tenang, bagi perempuan menang. Yeay! Okey. Seronok Ifan kan? Seronok. Kita nak teruskan dengan permainan yang kedua. Okey, Stack the Cup ni senang sahaja. Tapi nampaknya kita tak sempat lah Ifan. Tak sempat. Masa mencemburui. Sangat. Betul. Jadi nampaknya insya-Allah kita akan bawakan pada masa lain lah insya-Allah. Masa akan datang. Betul. Terima kasih kepada rakan-rakan kita. Okey, kita buat tagline sikit tadi. Okey. Okey, we are the powerful girls. Sekali okey. We are the Venom. Terima kasih semua sebab sudi main bersama kami. Okey, yang dekat rumah juga jadikan aktiviti ini untuk aktiviti bersama dengan keluarga tercinta. Kan? Kalau hari ini hari senggang, hari cuti, apa kata kita main bersama keluarga untuk kita mengeratkan hubungan sesama kita. Ya, kan seronok juga duduk rumah tu, banyak sebenarnya aktiviti yang boleh kita lakukan. Inilah antara aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan keluarga anda. Tak kira usia, yang paling penting adalah kegembiraan bersama-sama. Betul. Okey. Dan seterusnya Ifan, kita nak ke mana? Kita akan menyaksikan satu berkisan berkaitan dengan Hari Bersama Media Kementerian Pertahanan MINDEF 2024. Ayo sama-sama kita saksikan. Silakan. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Sekarang saya berada di Juga Banting Selangor untuk sama-sama saya merasai pengalaman Hari Bersama Media Kementerian Pertahanan 2024. Jadi banyak pendedahan untuk menjadi seorang pegawai telah pun didedahkan kepada kami selama 24 jam. Pada awal tadi kami telah diberi pendedahan berkenaan dengan teknik menembak dan juga demonstrasi jika sesuatu kecemasan berlaku. Jadi banyak lagi aktiviti yang akan kami tempuhi sepanjang 2 hari kami berada di sini. Kita nak beri peluang pada para pengamal media ni untuk merasai pengalaman bagaimana kami pasukan khas TDM ni melaksanakan rutin harian supaya para pengamal media ni, rakan-rakan media ni boleh merasai macam mana pahit jering kesusahan rutin harian yang kami laksanakan, supaya nanti matlamat akhir je adalah untuk bila para pengamal media ni balik menceritakan atau membuat konten-konten kepada masyarakat, supaya masyarakat sedar, oh begini rupanya tentera punya latihan. Tak kira siang ke sampai ke malam ke, kita korbankan masa kita, kadang-kadang tak kira dengan family kita tinggalkan, supaya masyarakat boleh menghargai tentera dan juga masyarakat rakyat semua, orang awam turut sama merasa untuk menjaga keselamatan negara ni adalah tanggungjawab bersama. 10% tu
yang apa yang kita rancang ni, kita nak bagi diorang enjoy. Kita tak bagi 100% military. So 10% tu just enough for them untuk merasai pengalaman, dia punya adventure dia bila melakukan sesuatu aktiviti. Tapi bila tuan-tuan tengok sendiri apa yang kita buat, itu dia. Adakah kami ni makan tidur? Kita tak makan tidur. Walaupun tuan-tuan buat latihan malam pun, kita awasi tuan-tuan 24 jam. Memastikan tuan-tuan dapat mengikuti aktiviti walaupun 10% tu tanpa ada sebarang kecederaan. Harapan saya kalau program sebegini patut dia adakan lagi, pasal kita boleh train our media to become wartawan perang. So bila adanya aktiviti macam ni, kalau media, siapa-siapalah, media cetak ke media elektronik terpilih untuk membuat liputan di suasana perang, so dia tahu apa dia nak buat. Tidaklah dia clueless. Tu. That's why yang aktiviti yang kita buat hari ni memang kita dah susun sedemikian rupa. Kenapa ada obstacle course? Ada sebab. Pasal tuan-tuan bila melaksanakan liputan, tuan-tuan akan melalui banyak halangan. Kedua, kenapa ada menembak? Sekiranya anggota pasukan khas yang bertanggungjawab melindungi tuan-tuan tercedera atau terbunuh tembak, tuan-tuan tahu nak guna senjata itu. Yang ketiga, tuan-tuan tengok kita buat high angle dengan latihan di perairan. So kalau jadi apa-apa kat tuan-tuan, tuan-tuan tahu apa nak buat. Kami daripada lain-lain agensi media berkumpul sama-sama sini. Tak kiralah media cetak ke media elektronik, berganding bahu dalam menjayakan program ni. Tapi alhamdulillah program kumpulan kami mendapat kejayaan sepanjang cabaran yang diadakanlah kat sini kan. Itulah dia sedikit pengalaman kami selaku pengamal media berkampung 24 jam di pangkalan udara Jugra ini bersama dengan pasukan khas TUDM. 24 jam macam-macam kami belajar. Kami belajar menembak. Tangan saya agak keras, tak dapat markah yang tinggi, tapi penerbit kita mendapat tempat ketiga, cukup hebat. Selain daripada itu juga kami diajar macam mana nak survive dalam hutan dengan menggunakan bekalan makanan yang diberikan. Selain daripada itu kami diajar macam nak jerat binatang-binatang yang boleh dimakan ketika kita berada dalam keadaan darurat. Selain daripada itu juga tidur tak cukup, bangun awal pagi, terus lalui pelbagai jenis cabaran dan sebagainya. Itu baru 24 jam. Bagaimana agak-agaknya mereka, tuan-tuan yang berada di belakang saya ini, menjadi tunjang untuk sistem pertahanan negara kita. Mereka hebat dan saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka semua kerana memberi peluang kepada kami pengamal media untuk merasai sendiri kehidupan sebagai tentera selama 24 jam ini. Jadi itu dia cerita Hari Bersama Pengamal Media Kementerian Pertahanan 2024. Kalau ada rezeki, saya sangat-sangat nak mengikuti Hari Bersama Media Kementerian Pertahanan 2025. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi tahun hadapan. Selamat pagi Malaysia. Baik, itu merupakan Hari Pengamal Media bersama Kementerian Pertahanan Malaysia untuk tahun 2024. Kita akan teruskan lagi perincian untuk SPM sana sini. Kita mulakan dengan perincian berita yang pertama. Kita mulakan perkembangan semasa di Pahang. Penduduk orang asli Kampung Madani Betau merupakan lokasi pilihan Kementerian Pendidikan bagi melaksanakan inisiatif peningkatan kemahiran. Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanan Ibrahim, Alam Shah Al-Sultan, Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melawat kawasan berkenaan. Kerajaan negeri juga membantu kara inisiatif berkenaan dengan membuka pusat tenunan diraja di perkampungan masyarakat orang kita. Ini akan membolehkan anak-anak masyarakat orang asli menerima latihan kemahiran. Dalam pada itu, di Selangor pula, Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin berangkat menyaksikan program jangkauan orkestra tradisional Malaysia, OTM Sound of Malaysia. Ia diadakan di Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdullah Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia UPM di Serdang. Baginda meluangkan masa 2 jam dalam acara tersebut. Program Istana Budaya dengan kerjasama UPM itu menampilkan keunikan OTM dan persembahan pelajar, staf dan juga alumni UPM.
Ia telah menerusi gabungan pelbagai jenis muzik daripada kaum dan etnik di Malaysia. Mempromosi budaya setempat menerusi grafiti bukan setakat contengan biasa. Ruang bangunan Hospital Lama Kuah kini dihiasi dengan hasil seni penuh makna. Projek grafiti Graph for Nation di Langkawi itu digerakkan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. 42 seniman turut serta. Hasil seni kontemporari syarat dengan makna itu dihasilkan. Selain penggiat seni tempatan, program turut disertai penggiat antarabangsa. Tujuannya untuk menggalakkan kerjasama dan perkongsian nilai budaya. Baik, itulah dia perkongsian untuk slot SPM sana sini. Kita akan teruskan perincian berikutnya bersama dengan Raja Sufia Raja Arif. Fakta, sejarah dan peristiwa yang berlaku pada tarikh 3 November. Sejenis dadah opium yang diseludup menerusi kapal milik British menjadi ketagihan baharu di China, sekaligus mencetuskan perang opium pertama antara kedua-dua negara. Colombia memberikan kebebasan kepada Panama untuk menubuhkan kerajaan. Pertama kalinya produk getah sintetik dihasilkan. Admiral Perang Jepun Osami Nagano membentangkan rancangan lengkap bagi menjayakan serangan terhadap Pearl Harbor. Filem Godzilla arahan Ishiro Honda mula ditayangkan. Ia mencatat rekod filem pecah panggung. Kesatuan Soviet melancarkan Sputnik 2. Ia turut disertai seekor anjing kacukan Siberia sekaligus menjadi haiwan pertama berada di angkasa. Bangunan pencakar langit One World Trade Center berketinggian 104 tingkat secara rasmi telah dibuka kepada awam. Ianya selepas 13 tahun tragedi 11 September. Bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan cedera ditembak pada kakinya dalam satu cubaan bunuh. Tular hantaran yang kononnya berjaya merungkai misteri kehilangan pesawat MH370. Penghantar video beri bayangan pesawat terbabit sebenarnya diculik makhluk asing. Ia dapat dilihat menerusi rakaman pesawat yang dikelilingi beberapa objek sebelum lesap. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi tak berasas. Ini kerana penglibatan makhluk asing dalam misteri itu tak pernah disahkan mana-mana pihak berwajib. Kekhawatiran itu juga mungkin tak pernah dibincang pasukan pencarian memandangkan ia tak masuk akal. Penglibatan makhluk asing dalam kisah berkenaan turut disangkal pemilik SpaceX. Menurut Elon Musk, fasiliti penerokaan angkasa lepasnya memiliki lebih 6,000 satelit di orbit. Namun, tiada satu pun ada kontak dengan makhluk asing. Tak perlu heret orang ramai untuk turut percaya teori konspirasi. Bukan setakat tak masuk akal, penyebarannya juga mengganggu emosi para waris. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Ya, itu dia para penonton, tak pasti jangan kongsi, perlu untuk menjaga sensitiviti keluarga, jangan menyebarkan berita-berita palsu yang mengakibatkan terjejasnya emosi keluarga-keluarga terlibat dengan MH.
Kemudian dan seterusnya juga kami bawakan kepada anda apa yang penting adalah anda perlu untuk dapatkan maklumat yang tepat, dan semestinya juga dari segi penggunaan bahasa yang tepat juga kami ingin sampaikan kepada anda. Seperti kebiasaannya, kita akan ada segmen cuit-cuit bahasa. Untuk kali ini juga seperti biasa kami akan berikan kepada anda, ini di antara gambaran dan juga laman sesawang yang perlu anda kunjungi untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan perkataan ataupun mungkin peribahasa dan juga pantun yang betul. Okey, di sini kita ada beberapa rujukan. Kita ada jendela DBP, kita ada pusat rujukan persuratan Melayu, kita ada gerbang kata dan banyak lagi. Okey, dan untuk hari ini kita nak kongsikan kepada anda yang pertama adalah berkenaan dengan pantun. Ini dia. Andainya hujan lebat sekali, jangan pergi menahan jerat. Andainya kawan mendapat rezeki, jangan mengiri atau mengumpat. Itu dia antara realiti yang biasanya berlaku kalau kita lihatkan kesenangan atau mungkin diberikan rezeki, tak kisahlah rezeki mungkin daripada wang ringgit atau mungkin keluarga yang bahagia, mendapat orang kata mendapat banyak lagi antara keistimewaan dan juga manfaat, insya-Allah. Jadi jangan untuk kita mengumpat ataupun merasakan iri hati. Pastinya ada banyak ujian yang perlu dilalui oleh mereka sebelum mereka mendapat kejayaan tersebut. Dan pastinya juga di media sosial adalah apa yang kita paparkan semuanya indah-indah belaka. Tetapi apa yang susah pastinya kita simpan dan pendam sendiri. Okey, dan selanjutnya juga, tak ada kat sini, lupa. Okey, selanjutnya juga kami nak bawakan kepada anda berkaitan dengan peribahasa, dan peribahasa yang dipilih ini dia, bagai belacan di kerat dua, yang pergi busuk, yang tinggal hanyir. Yang dibawakan maksud adalah perkara yang mendatangkan aib kepada kedua-dua belah pihak. Itu dia. Jadi sebagai contoh, kalau kita ada mungkin ada perselisihan faham atau mungkin ada berlakunya perceraian sebagainya, tak perlu untuk kita mengaibkan mana-mana pihak, perlu untuk kita simpan sendiri. Apa yang baik kita ambil, apa yang buruk kita simpan. Jadi janganlah kita bercerita dan juga menjaja cerita-cerita yang tak sepatutnya. Okey, dan selanjutnya untuk perkataan hari ini kami memilih untuk memberikan kepada anda maksud ketimbang. Ini dia yang Amat Berhormat Perdana Menteri menggunakan ayat ketimbang pada Belanjawan 2025 yang telah pun dibentangkan pada bulan lalu. Jadi ayat ketimbang ini, perkataan ketimbang ini iaitu membawa maksud menyatakan atau menunjukkan perbezaan atau perbandingan antara sesuatu. Sebagai contoh iaitu antara yang diberikan kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu berkenaan dengan pembentangan tersebut. Mungkin perbezaan dari segi jumlah tersebut. Sebagai contoh, Kementerian Kesihatan Malaysia diberikan peruntukan sekian-sekian dan juga ketimbang berapa. Itulah dia antara contoh yang tepat yang boleh kita berikan pemahaman kepada anda semua supaya kita faham bila orang guna ketimbang, oh ini maksudnya. Okey. Dan untuk hari ini juga penting untuk kita menggunakan ayat yang betul, sebab kadang-kadang kita ni salah mengguna ayat, salah mengguna perkataan. Pemilihan ayat itu sangat penting. Dikejar atau dikejarkan. Kalau dikejar, itu dia, kita nak kejar anak kita ni bawa pergi hospital. Seperti gambar yang tertera di CCTV anda, di bahagian bawah itu adalah penggunaan ayat yang salah. Tapi yang penting adalah di bahagian atas itu, penyanyi itu dikejarkan ke klinik terdekat untuk mendapatkan rawatan. Bukan kita kejar mereka untuk bawa ke hospital. Itu mungkin anak-anak kecil kita susah nak injection, kita kejar dia kan. Bukan. Jadi itu penggunaan yang tepat dan betul. Okey, selanjutnya juga yang kedua, okey, kita bawakan kepada anda, hakim menjatuhi pesalah, cabul itu hukuman penjara 10 tahun. Bukan hakim menjatuhkan pesalah, cabul itu dengan hukuman penjara. Itu namanya nak bergaduh. Okey, jadi yang penggunaan yang betul adalah yang pertama, iaitu hakim menjatuhi pesalah, cabul itu dihukum penjara. Itulah penggunaan ayat ataupun perkataan yang tepat untuk kita menghasilkan ayat yang betul. Jadi perlu untuk kita membezakan. Walaupun mungkin nampak macam sikit je kesalahan tu, tapi dengan kesalahan yang sikit itu memberi makna dan juga maksud yang berbeza. Jadi perlu untuk kita fahami dan juga menggunakan perkataan-perkataan yang betul. Kalau tak pasti, anda boleh terus rujuk ke laman sesawang DBP untuk mengetahui apakah antara penggunaan ayat kata yang betul, atau mungkin juga nak cari orang kata peribahasa ataupun juga pantun, ada juga dekat sini, tak ada masalah. Okey, dan itu dia antara perkataan yang telah pun kita pilih untuk kita bawakan kepada anda. Seterusnya, kita nak mengetahui keadaan cuaca untuk hari ini. Jom kita terus ke Met Malaysia. Silakan.
Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. 5 November 2024, 2 hari lagi akan bermula monsun Timur Laut atau dikenali sebagai musim tengkujuh yang kita jangkakan akan berterusan sehingga ke Mac 2025, dan secara lazimnya pada musim ini negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia seperti Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor serta Sabah dan Sarawak dijangka akan menerima hujan lebat secara berterusan. Dan sekiranya luruan monsun yang berlaku kuat, pada masa yang sama terdapat sistem tekanan rendah, hujan lebat berterusan boleh berlaku di negeri-negeri lain, dan harus diingatkan keadaan hujan lebat yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Baik, pada fasa akhir nanti, pada fasa akhir monsun Timur Laut yang dijangkakan pada Januari hingga ke Mac 2025, dijangkakan cuaca kurang hujan di bahagian utara semenanjung Malaysia. Cuaca panas, kering serta gelombang haba juga boleh berlaku. Tetapi kita menjangkakan keadaannya tidak seteruk 2024 kerana fenomena La Nina dijangka akan bermula hujung tahun ini hingga ke pertengahan tahun hadapan. Apapun, kita mengharapkan kepada anda semua sentiasa peka dan juga cakna dengan amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, kita akan teruskan dengan melihat paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Di pagi ini di semenanjung Malaysia, alhamdulillah semua negeri dalam keadaan yang cerah. Tiada hujan yang berlaku. Mungkin ada hujan berlaku di sekitar kawasan pesisir pantai melibatkan perairan di negeri Pahang dan juga di negeri Terengganu. Baik, pada sebelah petang nanti kita masih lagi meramalkan keadaan cuaca lembap akan berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung, tetapi ianya akan lebih tertumpu di kawasan pedalaman yang melibatkan di sekitar pedalaman di Banjaran Titiwangsa, melibatkan pedalaman negeri Kedah, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga di tengah di negeri Johor. Kita jangkakan ianya akan berlaku pada awal tengah hari nanti, dan kemudiannya pada lewat petang kita menjangkakan keadaan cuaca lembap kemudiannya akan berlaku di sekitar timur semenanjung yang melibatkan di negeri Kelantan, Terengganu dan juga di bahagian timur di negeri Pahang serta di negeri Johor. Di utara dan juga di bahagian barat di negeri-negeri lain kita jangkakan boleh berlaku hujan, tetapi kebarangkalian untuk berlaku hujan adalah sedikit rendah jika berbandingkan dengan negeri di bahagian pedalaman dan juga pantai timur. Baik, di negeri Sabah pada ketika ini seperti semenanjung dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku. Mungkin di bahagian Tawau sahaja buat meski ini dalam keadaan yang agak mendung. Manakala di negeri Sarawak pula keadaan yang agak berbeza kerana pada kali ini kita menjangkakan keadaan cuaca lembap yang telah pun berlaku sejak awal pagi tadi masih lagi terus berlaku hujan yang melibatkan di bahagian tengah yang melibatkan Seri Aman, Mukah, Bintulu, Betong, Sibu, Sarike dan juga di bahagian selatan di bahagian Kapit. Keadaan cuaca lembap di Sarawak ini insya-Allah akan berangsur reda menjelang ke lewat pagi nanti. Pada sebelah petang nanti di Sabah kita menjangkakan keadaan cuaca lembap akan berlaku terutamanya di bahagian pedalaman pantai barat dan juga di bahagian Tawau pada lewat petang nanti, dan manakala di negeri Sarawak pula kita menjangkakan keadaan cuaca boleh berlaku di kesemua bahagian pada lewat petang nanti dan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Baik, ini saja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda. Bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sound kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca, ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram, X dan juga YouTube kami. Sekian saja daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Bersua kembali bersama kami di Selamat Pagi Malaysia untuk kita bincangkan topik berikutnya berkaitan dengan isu geopolitik dan juga bahana perang, bukan sahaja kepada rakyat negara yang terlibat tetapi kepada masyarakat antarabangsa keseluruhannya. Ya, betul. Dan bersama dengan kita di dalam talian saya kenalkan Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin selaku penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiT. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sihat Doktor ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Doktor. Untuk kita teruskan perbincangan kita dan diskusi pada pagi ini untuk kita melihat kepada isu geopolitik yang berlaku di dunia ketika ini. Mungkin secara ringkasnya Doktor boleh kongsikan latar belakang dan punca berlakunya perang yang melibatkan negara seperti Israel, Palestin, Rusia, Ukraine dan juga apa yang berlaku di selatan Taiwan ketika ini. Ini satu benda yang perlu kita fahami kerana sejarah telah membuktikan konflik dalam dunia ini akan sentiasa berlaku. Kalau kita merujuk pada satu konflik yang tidak ada kesudahan hingga kini bermula pada konflik di antara Palestin dan Israel. Saya selalu menggunakan istilah Palestin di depan untuk mengiktiraf kewujudan Palestin itu sendiri dan untuk menaikkan satu semangat bahawa Israel itu adalah salah satu perkara yang perlu dilihat, dikejam dan dikeji atas tindakan mereka untuk terus meletakkan satu bentuk tindakan yang tidak berperi kemanusiaan ke atas Palestin, khususnya di Gaza. Dan sudah itu konflik ini bermula apabila Israel secara terang-terangan menindas hak kemanusiaan. Walau kewujudan negara Israel itu juga boleh dipertikaikan, tapi dari segi konteks yang berlaku apabila Israel keluar dari Gaza, mereka telah mengepung Gaza itu. Diletakkan Gaza sebagai satu kepungan ataupun satu kita panggil sebagai enclave ataupun gua moden di mana Gaza tidak dibenarkan untuk menerima apa-apa bentuk bantuan kemanusiaan, bantuan-bantuan tertentu dan hingga mereka ini dikepung, tidak ada akses keluar melainkan dari beberapa pintu seperti di pintu di Rafah. Dan ini adalah satu keadaan yang tidak berkemanusiaan dan tentu Israel tidak mengiktiraf Hamas dan Perdana Menteri Malaysia juga kita mengiktiraf Hamas dan rakyat Malaysia mengiktiraf Hamas sebagai satu badan ataupun satu sebuah organisasi di Palestin, di Gaza yang memperjuangkan kemerdekaan bagi rakyat Palestin dan memastikan Palestin diiktiraf sebagai satu negara yang aman, daulat dan sejahtera dan menjatuhkan kemerdekaan. Dan konflik itu telah berlanjut dan semalam saja mereka telah menyerang Nusrat, satu kemah pelarian di Gaza yang saya rasa cukup menyayati mengakibatkan beberapa banyak mangsa korban. Tidak terkira jumlahnya kalau kita ikutkan. Dan kalau kita lihat juga konflik yang lain, contoh konflik di Rusia dan Ukraine. Ini satu konflik juga yang membimbangkan bermula pada tahun 2014 apabila Rusia telah mengambil Crimea dikatakan sebagai pada kawasan di bawah Ukraine. Dan akhirnya pada 2022 apabila Rusia melancarkan satu serangan secara besar-besaran ke atas Ukraine dan akhirnya konflik itu telah berurutan daripada 2022 hingga ke hari ini masuk ke tahun yang ketiga tapi ia masih lagi tidak mempunyai penyelesaian. Dan konflik ini betul-betul bermula apabila Rusia mengatakan bahawa Ukraine sedang cuba untuk menjadi salah satu ally, satu negara-negara NATO yang tidak dimahukan oleh Rusia kerana Rusia beranggapan inilah satu bentuk ancaman kepada keselamatan. Mereka selain mengatakan golongan-golongan di Ukraine ini mungkin mempunyai elemen-elemen neo-Nazi yang boleh mempengaruhi keselamatan Rusia. Tetapi asas utama adalah apabila Rusia tidak inginkan negara-negara bersempadan dengan mereka itu menyertai NATO dan akhirnya memberi satu ancaman keselamatan. Jadi ancaman keselamatan ini tak jadikan sebagai salah satu perkara untuk menidakkan, untuk memastikan bahawa mereka punya satu matlamat untuk menyerang Ukraine dan memastikan proksi kepimpinan Ukraine itu menjelahi Rusia dan bukan menjelahi negara-negara NATO. Dan ini sudah tentu berkaitan dengan perang dingin di antara Rusia, Soviet dan US pada satu masa dulu yang berakhir sekitar 1990, 1989, 1990, 1991 dan ini memberikan tekanan yang terus kepada dunia khususnya kawasan-kawasan sekitar untuk lihat bagaimana perkara ini berlaku. Dan terakhirnya kalau kita sentuh terhadap isu berhubung dengan selat di Taiwan. Selat-selat di Taiwan ini bukan satu kawasan strategik dan kalau kita ikut sejarah dia cukup penting untuk kita tahu apabila Taiwan ini sebenarnya dulu pernah menjadi satu koloni di bawah negara Jepun. Dan apabila Jepun tewas pada peperangan dunia kedua pada 1945 maka satu gabungan telah mengambil alih Taiwan ini dikandali sebagai salah satu gabungan panggil ROC, Republic of China yang diketuai Kuomintang. Jadi kemudian berlakunya satu peristiwa dalaman di dalam negara China apabila Komunis Parti telah berjaya menewaskan ROC, Republic of China yang dipimpin oleh Kuomintang, maka mereka apabila mereka tewas mereka telah melarikan diri
ke Taiwan. Dan apabila ini berlaku, seterusnya peredaran masa telah berlaku, CPC ini telah menubuhkan Republic of China dan secara ringkasnya, akhirnya apabila pada tahun 2005 mereka telah mengatakan sebarang bentuk perundangan telah diwujudkan, secession law, sebarang bentuk perkara yang mahukan pembebasan daripada negara-negara China tidak boleh tiraf termasuk Taiwan. Dan akhirnya Taiwan tentu inginkan kemerdekaan mereka. China masih ingin melakukan satu bentuk two country one system, di mana China beranggapan agenda atau kepentingan untuk menyatukan Taiwan sebagai China sebagai satu perkara yang tidak boleh dielakkan dan harus dilakukan. Dan sudah tentu ingin memberikan salah satu bentuk keadaan psikografi dan demografi baru khususnya pada rakyat Taiwan, bagaimana untuk mereka melihat dan memastikan perkara ini tidak terjadi. Tentu Taiwan mahukan kemerdekaan mereka terus diiktiraf, tapi China beranggapan Taiwan adalah sebagai China. Jadi ini salah satu konflik-konflik yang berlarutan sejak sekian lama, dan perkembangan ini harus kita lihat bagaimanakah ia memberikan kesan negara sedunia dan khususnya orang kita di rantau Asia Tenggara. Okey, dan sedikit doktor, mungkin doktor boleh berikan sedikit penerangan jugalah. Yalah, kalau kita seperti mana yang dijelaskan oleh doktor tadi, konflik-konflik yang berlaku ada melibatkan negara-negara besar, dan bagaimana untuk Malaysia mengekalkan hubungan baik dengan negara-negara terlibat tanpa terlibat dengan konflik yang berlaku, doktor, secara ringkas ya. Satu benda yang menarik, kerana kita semenjak berzaman setelah kita mendapat kemerdekaan di era Tun Abdul Razak, Tun Lee Hsien Loong dan hingga pada kini, kita telah mengamalkan satu dasar neutraliti diplomasi awam, iaitu mengiktiraf semua negara-negara yang amat berdaulat dan sejahtera, dan kita telah mengamalkan pendekatan iaitu tidak akan campur tangan dan tidak akan memihak pada mana-mana negara konflik selagi ia tidak bertentangan dengan asas kemakmuran serantau dunia global. Malah kita antara negara Asia Tenggara yang pertama menjalankan hubungan diplomasi dengan Soviet Union, dengan Russia dan juga dengan PRC, People's Republic of China, negara China besar, untuk memastikan mereka tidak menyokong elemen komunisme di negara kita pada masa dulu. Dan perkara ini teruskan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kita lihat bagaimana dalam apa-apa jua isu, Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX yang terlantang memperjuangkan isu Palestin. Beliau menjadi salah satunya pemimpin yang berani menyelar tindakan Israel, kekejaman Israel dan kegagalan sistem antarabangsa khususnya di bawah United Nations berhubung dengan isu-isu berkepentingan rakyat-rakyat Palestin khususnya di Gaza itu sendiri. Dan ini merupakan salah satu konsep pendekatan yang kita lakukan setelah sekian lama. Dan dalam konflik Ukraine dan konflik China, kita mengambil pendekatan untuk mengiktiraf negara-negara yang berdaulat dan iktiraf sebagai satu bentuk perkara-perkara yang cambahan atau mencabuli hak pelanggaran hak asasi manusia, maka ini akan terus dikatakan sebagai satu perkara yang tidak perlu dilakukan oleh mana-mana negara termasuk kuasa besar dunia. Dan ini merupakan satu pendekatan yang perlu kita raikan. Jelas menunjukkan Malaysia menjadi satu elemen diplomasi awam yang terbaik di rantau ini, dan juga menjadi satu pelopor sejajar dengan Malaysia akan menjadi kepengungsian ASEAN pada tahun 2025 nanti. Baik, terima kasih doktor. Kita boleh saksikan bahawasanya Malaysia memang mementingkan aspek diplomasi untuk kita tidak terlibat sama dengan konflik yang berlaku. Sebenarnya banyak soalan yang saya tanya kepada doktor sebenarnya lagi-lagi tentang peranan media untuk membentuk naratif masyarakat dunia, lagi-lagi berkaitan dengan kuasa besar, apa peranan mereka dalam konflik seperti ini. Tapi mungkin kita boleh panggil doktor ke studio selepas ini. Nanti kita panggil InsyaAllah. Ada kesempatan waktu, kita jemput doktor. Ya, terima kasih doktor atas perkongsian pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin, penganalisis keselamatan dan politik Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Informasi UiTM. Terima kasih doktor. Kita akan jumpa lagi nanti. Sama. Baik. Okey, seterusnya penonton, kita akan bawa kepada anda tentang lintas langsung keadaan trafik pada pagi ini bersama dengan Rastwin Setia yang sedia dengan laporannya. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Irfan dan Sufia di Angkasa Puri Kota Media. Pastinya ramai yang telah memanfaatkan cuti sekolah dan perayaan Deepavali baru-baru ini untuk bercuti balik ke kampung halaman masing-masing, ditambah lagi dengan tol percuma 2 hari diberikan oleh kerajaan sempena dengan perayaan itu. Dan hari ini juga dijangkakan mereka akan bergegas balik menuju ke ibu kota, dan kita akan tinjau aliran trafik di lebuh raya utama negara. Seperti mana yang anda dapat lihat secara umumnya di peta ini, semuanya hijau-hijau bermakna line clear untuk pagi ini. Dan kita terus ke paparan skrin kamera litar tertutup CCTV LLM
Kita mulakan dengan Lebuh Raya Utara Selatan E1 iaitu Gua Tempurung yang mana aliran trafik seperti mana anda dapat lihatkan bergerak dengan lancar dari arah utara menuju ke Ibu Negara, dan seterusnya kita beralih ke Sungkai yang mana ini juga dari arah utara walaupun terdapat trend peningkatan tetapi aliran trafik masih bergerak dengan lancar. Kita terus ke laluan Kuala Lumpur Genting Sepah dari arah timur yang mana aliran bergerak dengan lancar juga pada pagi ini, dan akhir sekali kita ke Lebuh Raya Utara Selatan E2 Seremban yang mana Lebuh Raya ketika ini juga menerima sedikit trend peningkatan tetapi masih lagi bergerak dengan lancar. Dan untuk bercerita mengenai perincian ataupun perkongsian, kita bersama dengan Encik Ahmad Kamil Abdul Halim yang merupakan penolong pengarah kanan pemantauan operasi LLM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cik Razwin. Okey, boleh kongsikan sedikit setakat hari ini bagaimana dengan keadaan aliran trafik di Lebuh Raya Utama negara kita? Okey, setakat hari ini keadaan keseluruhan trafik di Lebuh Raya Utama negara Malaysia dalam keadaan yang terkawal dan lancarlah. Direkodkan pada hari Sabtu 2 November 2024 trafik di Lebuh Raya direkodkan sebanyak 2.5 juta kenderaan, dan hari ini LLM berjangkakan kenderaan ini akan bertambah bermulanya pada tengah hari ini dan sehingga petang, dan pengguna Lebuh Raya dinasihatkan memastikan baki kad Touch 'n Go, Smart Tag dan e-wallet mencukupi bagi mengelakkan kesesakan berlaku di Plaza Tol. Dalam masa yang sama, untuk mendapatkan info trafik, pengguna boleh menelefon hotline 18887752 yang mana pusat TMC beroperasi pada jam pukul 7 hingga pukul 10 malam. Dalam masa sama, channel LLM Info Trafik WhatsApp channel boleh dirujuk. Pengguna juga boleh melayari aplikasi X, TikTok @LLM Traffic dan melayari laman web Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Baik, terima kasih Encik Ahmad Kamil atas perkongsian itu, dan kepada anda yang sedang bergegas menuju ke ibu kota, fokus dalam pemanduan anda dan jangan laju-laju, pastikan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kembali kepada Irfan di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Raswin untuk perkongsian keadaan trafik ketika ini. Jadi seterusnya kita akan beritahu kepada anda tentang topik berikutnya berkaitan dengan cuara pecut di litar antarabangsa. Hari ini Irfan cukup bertuah kerana bersama dengan seorang anak muda yang telah menempa nama di peringkat antarabangsa, iaitu kita kenalkan terus Amir Haris Jeffrey, pelumba negara Malaysia. Assalamualaikum Amir, selamat pagi. Assalamualaikum. Difahamkan Amir pernah datang 4 tahun lepas ke SPM. 4 ke 5 tahun lepas. 4 ke 5 tahun lepas. Waktu itu masih lagi SPM 17 tahun. Sekarang umurnya 21, masih muda lagi tetapi telah berjaya untuk mengharumkan nama di peringkat antarabangsa. Dan baru-baru ini Amir baru balik dari China untuk kejohanan Hyundai NCAP di Zhuhai, betul? Mungkin boleh kongsikan pengalaman untuk kejuaraan tersebut bagaimana? So, Amir join race Hyundai NCAP ni sebagai wildcard sebenarnya. Okay. So, first race Amir di China, first race dalam kejohanan tu, first race dekat track tu dan juga first race dalam kereta tu juga. Okay. So memang just pergi sana untuk menimba pengalaman je lah. Tapi rezeki tu memang melimpah sebab alhamdulillah dapat jadi juara. And memang race yang agak dominan lah sebab Amir menang daripada practice memang nombor 1, qualifying pun pole position, 2 qualifying pole position and also race pun nombor 1. Dengan gap 17 saat gap. Okey, mungkin boleh kongsikan dari segi persiapan, berapa lama Amir persiapkan diri untuk kejohanan di China ini? So, kejohanan China tu sebab Amir memang tak ada track time untuk litar tu. So, memang guna simulator dekat rumah. Oh, simulator je? Ya. So, guna simulator platform yang dinamakan Assetto Corsa. So, Assetto Corsa ni banyak models-models yang buat track-track begini. Sebab track yang dekat China ni dia tak berapa famous sangat, Zhuhai. So game-game yang besar tak ada. So
bila guna platform ni dan terus masuk praktis yang nombor 1 tu sebab praktis tu memang 1 hari je. So limited track time. And then memang ikut simulator je lah, memang berjam-jam 1 hari. Dari segi perbezaan simulator dengan track yang sebenar, ada tak perbezaan yang Amir rasa? Banyak, memang perbezaan dia banyak, tapi mostly dengan dia punya berapa track tu yang rata, tempat-tempat yang rata, yang ada menjunam sikit, ada yang naik bukit. Tapi kalau untuk layout, corner semua, I think should be pretty accurate. More or less lebih kurang sama lah. Okey, mungkin kita nak ke belakang sikit untuk kita kongsikan bagaimana sebenarnya Amir boleh ada minat untuk mencuburkan diri dalam sukan ni seperti ini. Ni semua sebab bapak lah, sebab bapak pun minat kereta. Memang Amir terdedah dengan scene-scene otomotif daripada kecil lagi. Daripada kecil pun mainan pun semua Hot Wheels je. Semua kereta. And then kawan-kawan ayah pun semua ada yang main go-kart juga. Ayah pun dulu main go-kart for fun. So dulu first try main go-kart dekat Shah Alam dengan kawan-kawan ayah jugalah, ikut-ikut dia punya session. Maksudnya ayah merupakan idola lah, idola dalam kehidupan Amir sendiri untuk mengembangkan bakat dalam sukan automotif kereta ini. Okey, bermula seusia 9 tahun. 9 tahun sehingga sekarang 21 tahun. Jadi banyak kejuaraan. Okey, kenangan paling manis dalam banyak-banyak kejuaraan yang pernah Amir sertai? Kenangan paling manis should be yang last Amir join SPM lah. So yang last Amir join SPM tu masa baru balik daripada Thailand. Okay. So that win memang special untuk Amir sebab dia punya race is on hari Ahad. Then hari Sabtu tu ada pre-final, heat 1, heat 2. And dalam heat 1, heat 2 tu, dalam satu heat tu Amir ada brake failure. So kemalangan and then terus masuk tayar barrier dalam 100 lebih kilometer. And then kaki Amir pun semua sakit. I think ada crack sikit. And then tak boleh jalan. Memang boleh tak boleh jalan. Ya, tak boleh jalan. Tapi masuk dalam go-kart boleh. Boleh tekan brake. So semangat tu. Hari seterusnya tu Amir macam kena race ni sebab kita datang jauh daripada Malaysia pergi Thailand untuk race kejohanan Asia masa tu. Then pre-final Amir start daripada belakang nombor 24. Naik sampai nombor 9 and then in the race nombor 9 naik sampai nombor 1. Wow. So daripada hospital masuk podium nombor 1. Nampak tak? Walaupun ada kemalangan yang berlaku tetapi semangat itu diteruskan sampai dari belakang sekali nombor 4 sampai nombor 1. Amir mungkin boleh kongsikan dari segi pengalaman berinteraksi dengan pelumba-pelumba dan negara yang mungkin menjadi idola kepada Amir sendiri kan? Dari kecil dulu memang ada idola, but selalunya orang ingat idola ni orang-orang yang betul-betul famous dan berjaya dalam sport ni kan, macam orang cakap Lewis Hamilton semua. Betul. But untuk Amir ada satu driver yang memang stand out daripada circle-circle Amir lah. Nama dia Sasakon Chaibongkol. Sekarang dia dah stop racing dah. Tapi dia punya story daripada dulu sampai sekarang memang jadi Amir punya inspirasi sebab dia daripada family yang agak susah. So untuk masuk dalam sport ni memang susah untuk dia, tapi dia dapat sponsorship daripada Maxima Thailand, which is a petroleum company. So dia dijadikan anak angkat boss team tu. So and then dia memang betul-betul I think one of the Asians yang perform paling bagus di Eropah untuk karting. Dia pernah jadi world champion dulu. World champion. Sebab itulah Amir menjadikan dia sebagai seorang idola lagi untuk pentas litar lumba ini. Mungkin boleh kongsikan dari segi strategi. Kalau untuk setiap perlumbaan di kejohanan itu mungkin strateginya berbeza. Mungkin saya ringkasnya boleh kongsikan strategi apa yang Amir gunakan. Selalunya strategi untuk Amir bukan yang sangat agresif. So for me memang tunggu until ada peluang dan baru masuk. So a lot of people they make their own peluang. And then benda macam tu akan bawa risiko, either you crash or you win. So untuk Amir you need to finish first rather than winning. So just keep it safe and then towards the end and you attack. Ifan nak tahu juga macam mana Amir boleh dapat keseimbangan untuk kelajuan dan juga keselamatan. Kita nak laju ni tapi kita nak pastikan kita pun selamat, tak ada kemalangan. So how do you do that? Banyak orang tanya juga that kind of question. Tapi untuk Amir you need to find your own limit. Then you need to be careful to not drive over that limit. Just
kalau nak bawa laju ni, dia punya yang paling penting is to use your brakes. Kalau tak pandai nak kawal brake, then you cannot drive fast. So to drive fast, you need to drive on the limit, not over. Okey. Jadi kalau untuk menentukan kemenangan, skill atau kelajuan yang lagi penting? Dua-dua. Perlu bergerak seiring. The whole package. The whole package. Oh, okey. Dari segi pasukan, mesti ada pasukan sendiri kan? Ya, mungkin boleh kongsikan kesepaduan dalam pasukan itu, bagaimana kerjasama untuk memastikan pada hari perlawanan itu, perjalanan itu, semuanya berlalu dengan lancar. Untuk sekarang, Ami race dalam pasukan tim Wing Hin Motorsports. So Wing Hin Motorsports ni adalah basically factory team untuk Toyota Malaysia lah, untuk racing. Jadi Wing Hin Motorsports ni memang berpengalaman sebab diorang dapat expertise daripada Toyota Japan sekali. So TRD Japan, Toyota Racing Team dekat Japan datang sini kat Malaysia untuk ajar diorang daripada dulu lagi. So this team is very experienced, and untuk Ami pun dapat belajar lagi banyak benda. And in that kind of sense, daripada segi kereta, diorang memang mahir, tapi daripada segi driving and setup, Ami boleh tolong untuk improvise untuk diorang. So this combination is very good because Wing Hin Motorsports pun ada banyak lagi driver yang ada 4 lagi driver selain Ami yang pun banyak-banyak talented juga. Okey, so bila ada kesepaduan dalam kumpulan itu menyebabkan Amel boleh menjadi juara. Okey, secara ringkasnya, what is your next target? My next target. Okay, so currently Amir race dalam kejohanan GT4 Thailand Super Series. So that is my first big step lah. So now I am planning to go to GT3, Super GT. Amir punya final goal is Super GT. Super GT ni is GT Japan yang top level. Basically macam F1 dalam dekat Jepun. Okey, jadi kita doakan agar Amir dapat menempuh kejayaan yang lebih lagi pada masa akan datang. Terima kasih Amir kerana sudi bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Seterusnya penonton, kita akan ke Cerita Pagi Sarawak untuk kita menyaksikan Festival Gendang Sarawak untuk tahun 2024. Ayuh kita saksikan. Baik, terima kasih Irfan dan Raja Sufia di studio. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saudara, saya kini berlintas langsung dari Waterfront Kuching bersempena dengan Sarawak Regatta 2024. Tapi kali ini saudara, saya akan bawakan anda Festival Gendang Sarawak, antara pengisian utama dalam Sarawak Regatta 2024. Dan untuk mengetahui perkembangan lanjut, kita bersama dengan pengarah JKKN Sarawak, iaitu Puan Nursila Nur Sulaiman. Baik, terima kasih Puan bersama kami pada pagi ini. Terima kasih atas jemputan juga dalam Selamat Pagi Malaysia pada kali ini. Puan, kongsikan dengan kami apakah objektif utama penganjuran Festival Gendang Sarawak 2024? Okey, alhamdulillah Festival Gendang Sarawak 2024 adalah merupakan pelaksanaan kali 11 penganjurannya dan kali ke-10 pelaksanaannya bersama dengan sempena Sarawak Regatta, dan pelaksanaan program ini adalah bertujuan untuk kita nak menyemarak dan melestarikan pergendangan muzik pergendangan, selain daripada pengisian utamanya adalah untuk kita nak mengangkat kesenian tradisi gendang Melayu Sarawak dalam program ini. Baik. Antara pengisian selama 3 hari dianjurkan festival ini, Puan? Sepanjang 3 hari pelaksanaan program, alhamdulillah pada hari pertama 1 hingga 3 November di Kuching Waterfront. Hari pertama kita melaksanakan pertandingan gendang Melayu Sarawak dan juga majlis pelancaran gendang Melayu Sarawak yang disempurnakan oleh Tuan Yang Utama yang di-Pertua Negeri Sarawak sendiri. Alhamdulillah ini adalah kali pertama Tuan Yang Utama turun ke dalam ke program ini bersama-sama dengan Wabi Datuk Seri Abdul Karim Hamzah dan isteri, dan pelaksanaan program pada malam tersebut telah mendapat perhatian yang luas lah daripada pegiat-pegiat seni gendang Sarawak. Selain itu pada malam kedua kita melaksanakan konsert Malam Gala Simfoni FGS 2024, di mana pada malam tersebut kita melaksanakan konsert pergendangan Sarawak, dan juga pada hari ketiga iaitu hari ini kita akan melaksanakan pertandingan bakat kenyalang FGS 2024. Antara
keistimewaan yang ditonjolkan untuk festival kali ini, Puan? Macam mana? Baik, untuk kesimpulan pada kali ini, keunikan Gendang Sarawak tu sudah semestinya kita persembahkan kepada khalayak pada tahun ini, di mana keunikan Gendang Melayu Sarawak itu adalah salah satu aspek yang perlu kita persembahkan kepada masyarakat umum, terutamanya kepada pelancong-pelancong di luar, kerana program ini merupakan satu produk pelancongan budaya yang perlu kita ketengahkan kepada masyarakat umum. Selain itu, untuk keunikan tersendiri ialah pada malam kedua apabila kita melaksanakan konsert Pergendangan Sarawak, konsert Malam Gala Simfoni, kita mengumpulkan perkusi dan alat muzik gendang dalam satu konsert, dalam satu persembahan utama. Itulah yang kita kongsikan lah. Last kali, Puan, harapan Puan untuk program kali ini. Okay, harapan saya dalam penganjuran Festival Gendang Sarawak ini, supaya pelaksanaan program ini dapat dilaksanakan secara berterusan, sama ada dalam sempena Sarawak Regatta Kuching Waterfront Festival ataupun dalam penganjuran yang lain dan lebih besar penganjurannya pada akan datang. Dan saya amat berharap komuniti di luar sana ataupun terutamanya pegiat seni gendang Melayu Sarawak dapat meneruskanlah kesenian tradisi ini supaya dapat diwarisi oleh generasi akan datang. Dan pada kali ini akan datang kita akan luaskan lagi lah pelaksanaan ataupun pengisian Festival Gendang Sarawak kepada pengisian-pengisian yang baru, insyaAllah. Baik, terima kasih Puan untuk perkongsian itu tadi. Saudara, itu saja dapat saya kongsikan dari Waterfront Kuching sempena dengan Regatta Sarawak 2024. Kita kembali bersama Raja Sofia dan Irfan di studio. Silakan. Terima kasih Nur Sila Talaha untuk perkongsian cerita Pagi Sarawak berkaitan dengan Festival Gendang Sarawak untuk tahun 2024. Dan seterusnya, Irfan, kita ada satu lagi bingkisan yang dibawakan untuk para penonton kita. Tapi nampaknya kita kesuntukan waktu. Kita kena bawa esok pula, insya-Allah. Macam gelak. Ya, apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami bermula jam 8 hingga 10 pagi tadi. Kita mulakan dengan ada adegan lompat talinya. Kita ada main cawan bersama dengan Sophie. Tadi apa nama kumpulan Sophie tadi? Tadi The Powerful Girls. Wow, saya pula We Are The Venom. Wow. Jadi menarik hari Ahad ini kita kena bersama-sama dengan rakan-rakan, ahli keluarga kita untuk kita mengeratkan hubungan sesama kita. Ya, dan insya-Allah moga perkongsian hari ini juga dapat memberi manfaat dan juga idea kepada anda semua supaya ada banyak lagi aktiviti dan kita boleh juga mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga kita, adik-beradik kan, sanak saudara. Jadi ini antara aktiviti yang boleh dibawakan untuk kita merapatkan kembali hubungan keluarga tersebut. Okey, dan banyak perkongsian dan juga banyak kata-kata yang telah pun kami sampaikan khas untuk anda semua. Kita ada ayat tadi, perkataan untuk hari ini, ketimbang. Betul. Kita ada juga bawakan kepada anda pantun, peribahasa, banyak lagi antara intipati setiap hari yang akan kami sampaikan khas untuk anda semua. Jadi jangan lupa untuk menonton Sambung Pagi Malaysia setiap hari jam 8 pagi sehingga jam 10 pagi. Sekian sahaja bersama dengan saya Irfan Syahmin Nasution dan juga saya Raja Sofia Raja Arif. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu. Bye. Walau 1000 tahun untuk aku hidup, lafaz yang ku hembus takkan pernah cukup. Kena bertalu babak kau dan aku, terlalu banyak yang berlaku buat dirimu. Inilah rindu, namun tak mampu ku luah padamu segala yang terbuku di dadaku. Aksara, 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 ku harap kau rasa tanpa bibirku berkata, antara bahasa asmara yang bisa ku gantikan dengan tanda cinta.